Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita sampai ke sesi untuk sesi muamalat pula setelah kita belajar tadabbur, sirah, sejarah apa tu semalam tu hadis, insyaallah kita perluaskan ilmu kita dengan bab muamalat pula. Muamalat ni terkait dengan kita berseharian. Halal haram kita tak nampak benda tu secara halus kan. Jadi insyaallah kalau ada banyak benda yang kita dah belajar sebenarnya, tapi ini yang sekarang kita dah ujung-ujung lah kiranya kan. Pada awal-awal itu memang beberapa bahasan yang dibawa oleh Ustaz memang sangat terkait dengan kehidupan kita seharian lah, berkenaan dengan riba, berkenaan dengan kata lagi drawing, tak nampak lah benda tu secara halus apa benda sebenarnya haram tapi kita tak perasan kan. Tapi kali ni dia punya kupasan kali ni yang dah macam tajuk-tajuk yang dah hujung-hujung lah kan, insyaAllah. Tapi insyaAllah pagi ni tajuk interesting juga ni, jaminan dan juga warranty kan. InsyaAllah tunggu saya masuk ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syeda dah buka majlis. Tak apalah, tetamu kita ramai belum masuk lagi, tapi tak apa, insyaAllah dia akan masuk kemudian sebelum perlahan-lahan. Jadi kita boleh mulakan majlis kita lah. Dah mukadimah dan juga doa tadi selesai dah. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan pengacara ataupun moderator Kak Syida, kemudian semua hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada muslimin. Okey, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi. 2 minggu sudah saya tak sempat kerana ada urusan meeting dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah ada masa kita sambung tentang perbincangan kita. Kalau sebelum ni kita bincang tentang penasihat syariah, kita dah bincang tentang isu beberapa perkara jugalah, banyak juga Jadi hari ini kita sambung tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang saya rasa mungkin sesuai untuk kita bincang berkenaan dengan jaminan dan juga waranti. Kan jaminan waranti ni boleh jadi di pihak bank ataupun di pihak orang ataupun waranti dalam bentuk rahnu contohnya, kan itu sebenarnya jaminan lah, yang mana dia letakkan emas itu sebagai cagaran supaya nanti bila mana kita tak mampu bayar dan sebagainya, maka dia akan dijual dan sebagainya lah. Jadi itu antara benda-benda yang kita akan tengok. Jadi sama juga waranti kereta, waranti laptop dan berbagai lagi yang kita akan sentuh nanti insya-Allah. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada dia punya tapak dia ataupun dia punya asal dia kepada perbincangan, dan ia merupakan satu benda yang kita kena tengok dululah. Okey. So kita tengok dulu jaminan ataupun kafalah. Dalam bahasa Arab disebut kafalah lah. Okey.
So jaminan ini dia boleh dikategorikan, ni nama dia dhaman pun ya juga, zam'ah pun ya juga. Kan dhaman ataupun zam'ah. Jadi ini antara benda yang popular dalam bank pun ada, dalam akad secara individu pun ada, dan secara mahkamah pun ada, dan pelbagai lagi. Okey. So kita pergi dulu. Kafalah secara umumnya adalah bermaksud jaminan. Ataupun warranty lah, ataupun guarantor, kan itu dekat-dekat lah istilah dia. Ia didefinisikan sebagai satu yang menggabungkan zimmah ataupun liability, ataupun dia punya apa, tanggungjawab lah. Okay. So menggabungkan tanggungjawab seseorang dengan zimmah orang lain, dengan tanggungjawab orang yang lain. Okay. Nota saya dah letak dah dalam kita punya chat tu. Okay. So maksudnya dia saling bertanggungjawab lah. Secara mudahnya kita nak faham, kita katalah contohnya kita nak hutang, kan, nak berhutang. Maka nak berhutang tu apa jaminan kita? Maka jaminan kita ada penjamin. Jadi penjamin tu sebagai orang yang menjamin kita punya tanggungjawab lah. Jadi tanggungjawab kita bayar hutang. Jadi kalau kita tak dapat bayar hutang, maka ada pihak penjamin. Penjamin pertama, penjamin kedua, tengok tempat lah kan. Jadi di situ merujuk kepada saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Kan? Cuma tidaklah lebih kurang dia punya level masing-masing, melainkan masing-masing tu ada tanggungjawab yang patut dilunaskan. Okay? Jadi senang ceritanya dia adalah satu jaminan volunteer. Dia sebenarnya volunteer. Dia bukan sebagai akad. Nanti kita bincang. Boleh ke kenakan fee? Kan? Maksudnya kita, sebab kafalah ni dia akad tabarruk sebenarnya. Kan? Ataupun dipanggil sebagai akad yang kita kata ni di sini akad jaminan lah, tapi dia secara umumnya kita menyumbang, volunteer lah. Kan? Jadi kita jadi penjamin. Kita dapat apa? Tak ada dapat apa pun, tapi kita menjaminlah seseorang di atas kita punya secara apa, kita sukarela. Kan, dalam konteks yang seperti itu. Okey. Jadi secara umumnya kita kata dia adalah jaminan kepada sesuatu, boleh jadi diri dia menjamin orang tertentu, ataupun jaminan dengan harta, ataupun berbentuk juga dengan hutang dan pelbagai lagi. Okey. Baik. Ia adalah satu kontrak jaminan, iaitu kesanggupan pihak penjamin menanggung jamin sebarang tuntutan hak dan obligasi yang mesti ditunaikan oleh pihak yang dijamin. Kan, hak dan juga sesuatu perkara yang dia bertanggungjawab lah. Kan, kalau isu mahkamah. Kan, kalau dia melibatkan isu hutang lah. Jadi semua hak-hak yang sepatutnya dituntut pada pihak pertama, tapi dituntut pada pihak yang kedua, disebabkan kerana dia volunteer, dia secara sukarela untuk jadi sebagai salah seorang daripada penjamin. Okey. Baik. Kemudian dia juga dikenali sebagai dhaman. Okey, dhaman dan juga zam'ah. Zam'ah ni nanti kita tengok ada dalam Quran disebut zaim. Okey, zam'ah ataupun zaim. Dari segi objektif akad, tujuan akad, kafalah termasuk dalam kategori akad tawfiqat, kan, ataupun dipanggil sebagai akad jaminan. Okey, akad jaminan. Maksudnya menjamin sesuatu, mungkin kita beli barang, contoh macam ni lah, kita jual barang. Jual barang kita post. Maka post tu mungkin rosak ke apa, maka dia jadi jaminan kita lah untuk memulangkan balik apa yang sepatutnya yang customer ataupun pelanggan dapat. Tapi disebabkan kalau tak ada jaminan, maka dia tak berhak untuk kita mendapatkan untung dan rugi. Sebab tu dalam untung dan rugi ni, syarat nak dapat untung rugi kita dah bincang kan. Untung U dengan R. Untung dan rugi ni dia mesti ada apa? Pertama, ada risiko yang kena ditanggung, kan. Yang kedua, dia kena ada iwat ataupun imbalan, kan. Imbalan maksudnya gaji ataupun apalah. Yang ketiga, dia kena ada jaminan. Jadi jaminan barang ni, contoh jual peti ais, kalau rosak, warranty dia berapa lama? Apa yang dia kena tanggung? Kena tukar baru ke? Ataupun dia kena baiki saja ke? Dan pelbagai lagi, kan. Ada mungkin juga contohnya blender, kan. Jadi blender ni berapa lama? Setahun contohnya. Ataupun mungkin mesin rambut dan pelbagai lagi lah. Jadi semua itu berhak untuk dia mendapatkan untung dan rugi. Jadi kalau contoh katalah jual buah durian contohnya, tu jaminan juga, walaupun dalam konteks ini lebih umum lah, kan. Jadi kalau ada rosak ke apa, balik rumah nanti bagi tahu, kan. Jadi saya akan pulangkan yang lain. Jadi sebab benda ni buka macam tu je, jadi tak tengok betul-betul lah dalam-dalam dia macam mana. Contoh gitulah. Jadi jaminan dia apa? Akan memulangkan balik dia punya buah yang baik, buah yang elok. Itulah secara umumnya kita nak jelas tentang isu berkait dengan
jaminan. Okey. Kemudian kita nak tengok basic dia ataupun perbincangan yang penting ialah berkenaan dengan dalil lah. Okey. So kalau kita tengok kat sini dalil daripada Al-Quran, maka daripada surah Yusuf ayat yang ke-72. Okey. Jadi surah Yusuf ayat 72 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Baik, Allah menyatakan mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Zaim, kan kita kata za'mah tadi. Maka zaim. Maka dia jamin. Yang ni akad ini dipanggil sebagai satunya kafalah tadilah, jaminan lah. Satu lagi sebenarnya dia akad ni dipanggil ju'alah. Ju'alah ni maksudnya volunteer. Kan siapa yang macam kita lah iklan dalam geruk taman kita ke, kucing hilang. Contohnya kan. Jadi secara umumnya siapa yang jumpa kita bayar bagi dia RM50. Jadi siapa jumpa dia bawa kucing tu betul, kita bagi dia RM50. Maka yang tu dipanggil ju'alah. Ju'alah ni biasanya dia kontrak commission lah. Kita dah bincang sebelum ni. Kan kontrak commission. Maksud siapa buat, dia jual, orang order, dia ataupun melalui link dia ke, affiliate dia ke, maka dia akan dapat persen. Kan dapatlah commission. Jadi itu akad jual lah. Adakah dia wajib untuk buat? Dia tak wajib untuk buat. Jadi kalau dia buat, dapatlah commission. Kalau dia tak buat, dia tak jadi masalah sebab dia bukan pekerja tetap. Dia hanyalah part time. Jadi kalau itu konsepnya. Jadi di sini maksudnya di offer oleh pegawai-pegawai istana, pegawai-pegawai raja, sesiapa yang dapat mengembalikan piala ni, ada yang kata dia adalah bekas macam cawan yang mahal lah untuk raja-raja minum apa semua. Ada yang kata cawan. Ada pula pendapat ulama tafsir, ini boleh tengoklah dalam Kutubi, Ibnu Katsir dan berbagai lagi. Ada pula yang menyatakan dia adalah bekas sukatan timbangan. Dia panggil sa', sukatan timbangan. Macam kati ke macam tu lah kan. Tapi dia bekas untuk menyukat timbangan. Kalau di pasar-pasar tu kan ada satu tin, dia letak lada dalam tu. Ni satu cupa, satu apa kan. Macam tu lah. Tapi dia lebih kepada benda tu mahal lah. Cuma masalahnya hilang. Jadi macam mana cerita ni berlaku ni zaman Nabi Yusuf lah. Sebab surah Yusuf AS. Ceritanya kalau kita tengok ayat 71, 72, 73, 74 dan seterusnya, kita akan dapati rupanya yang berlaku ini waktu ni dia Al-Aziz tu ada Al-Aziz satu kan, perdana apa ni, Raja Mesir tu Al-Aziz tu, dalam surah Yusuf sebutkan Imra'atu Aziz kan. Jadi Al-Aziz tu ada Al-Aziz satu, Al-Aziz dua. Jadi peristiwa ni ketepatannya tak tahu berlaku sama ada pemerintahan Al-Aziz satu ke Al-Aziz dua kan. Tapi dia berlaku pada zaman pemerintahan Mesir itulah. Okey, apa yang berlaku? Yang berlakunya ialah ketika mana Nabi Yusuf AS bawa adik-beradiknya ke Mesir. Kan. Ini cerita Bani Israel jugalah sebenarnya. Mungkin ni sebagai selingan lah. Mungkin apa ni, sirah dan sebagainya yang kita dah bincang tu, mungkin dah bincang tentang isu ni kan. Cumanya saya nak sebut cerita berkait dengan isu ni, iaitu ketika Nabi Yusuf AS perundangan kaum Kanaan di Palestin tu, perundangan dia kalau satu orang tu apa ni, dia mencuri ataupun ambil harta orang, kalau dia dapat ditangkap, maka dia akan menjadi hamba setahun kepada pemilik orang yang dicuri barang tu. Okay. Jadi ceritanya ialah, rupanya Nabi Yusuf AS dapat tahu yang mana adik dia Binyamin ataupun Bunyamin. Ada yang baca Binyamin ataupun Bunyamin. Kan Nabi Yaqub ada isteri Laya, kemudian ada isteri Rahil, kan. Kemudian ada isteri Balkhah ataupun Zulfa. Kemudian yang keempat Balkhah, kan. Yang ini apa ni? Yang Zulfa ni asalnya dia pembantu kepada Laya dan Balkhah ni dia pembantu kepada Rahil, kan. Jadi dekat sini Rahil ni melahirkan, sini lahir 6, Yahuza, Syamun apa semua tu lah. Yang ni Binyamin dengan Nabi Yusuf. Ni mak dia Rahil ni, kan. Kemudian daripada Zulfa ni siapa? Iaitu apa nama dia? Tentu tengok balik lah kan. Tapi kalau Balkhah ni dan juga Naftali. Kan. Ni ada 2 orang lagi. Okey. So maksudnya ini
tak adalah sebut dalam hadis. Dia banyak sebut dalam Tabari, dalam Tarikh Ibnu Asir dan berapa lagi, ataupun Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Sebutlah maksudnya 4 orang isteri. Jadi rupanya kita dapat tahu yang adik-beradik Nabi Yusuf ni kan tak puas hati dengan Nabi Yusuf ni. Daripada cerita awal Nabi Yusuf AS tu kan. Rupanya adik-beradik dia ni juga tak puas hati dengan Bunyamin. Binyamin ni juga tak puas hati juga. Kan? Jadi ada benda lah yang mereka di kalangan adik-beradik dan sebagainya, walaupun dia sebenarnya sebapa lah kat sini. Ibu lain-lain tapi dia adik-beradik sebapa. Kan? Okey. Jadi kalau dengan Bunyamin ni adik-beradik seibu sebapa lah dengan Nabi Yusuf AS. Maka bila Nabi Yusuf dah bawa adik-beradik dia pergi ke Mesir, dah bawa pergi ke Mesir. Ni cerita ni saya ringkaskan daripada ayat 1, 72, 73, 74, 75 dan sebagainya lah. Okey. Jadi bila dah bawa pergi Mesir, jadi Nabi Yusuf ni dia ada, kita kata apa, seakan rasa lah yang mana adik dia ni ataupun Binyamin ni dia tak suka. Maksudnya tak disukai oleh adik-beradik dia sebapa yang lain tu. Kan, Yahuda ke, Syamun ke, ataupun Naftali Dan. Jadi tak berapa suka dekat Binyamin. Maka dia buat helah sebelum piala ni, kan, piala ni ketika semua adik-beradik dia, semula adalah 11 orang ni berkumpul lah dengan Nabi Yusuf, 12 orang, dengan Nabi Yaqub AS sendiri. Bila dah pergi masuk ke Mesir, maka pada waktu tu dia buat trik. Allah perintahkan kepada Nabi Yusuf AS ambil piala raja ni, masukkan ke dalam beg Binyamin ni. Masuk dalam beg Binyamin ataupun Bunyamin. Bila masuk dalam beg tu, maka orang hilang lah. Waktu tengah pindah barang apa semua tu pun Nabi Yusuf ambil. Itu pun perintah daripada Allah untuk nak mengekalkan nak mengekalkan Binyamin ni berada dengan Yusuf AS. Ataupun berada dengan Raja Al-Aziz. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan An punya sistem dan di-apply lah dekat Mesir tu, mereka kena jadi hamba ataupun pembantu setahun sebab dituduh mencuri. Jadi itu sebabnya masa adik-beradik Nabi Yusuf semua balik ke Palestin, dan kemudian ataupun kita kata dia ada apa, kita kata tak balik lah sebenarnya pada waktu tu, tapi ceritanya dia macam dia tak bersalah, tak ada masalah lah, tapi yang bersalah ni dia lebih dekat dengan raja, lebih dekat dengan Nabi Yusuf AS, Perdana Menteri lah pada waktu itu, ataupun Menteri Keuangan pada waktu itu. Kan? Okey. Jadi bila cari-cari, Nabi Yusuf dia tengok dalam beg adik-beradik dia yang lain-lain. Dia tengok sajalah, buat acah-acah saja kan. Okey. Bila tengok tu, lepas tu akhirnya jumpalah dalam beg yang Nabi Yusuf isi tadi tu, beg Binyamin. Maka Binyamin pun dihukumlah setahun untuk tinggal dengan Nabi Yusuf dan juga untuk berkhidmat kepada raja. Maka di sinilah cerita panjang dia, kisah dia kenapa piala ni hilang. Dia bukan piala Nabi Yusuf tapi piala Al-Aziz pada waktu tu, yang mana taktik tu ataupun cara tu, helah tu diajar oleh Allah untuk mengekalkan Binyamin daripada dikenakan apa-apa kezaliman lah daripada adik-beradik dia, dan dia kekal dengan raja dan juga Nabi Yusuf AS. Jadi inilah adik-beradik seibu sebapa Nabi Yusuf. Okey. So bila dah kembalikan tu, kenalah setahun berkhidmat kerana mengikut undang-undang Kanaan di Palestin pada waktu itu. Baik. Jadi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin. Kan, maka Nabi Yusuf dapatlah waktu tu. Cuma ni pembesar-pembesar raja lah yang mengiklankan kehilangan piala ataupun sukatan ataupun timbangan ataupun makanan tu daripada Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Jadi ini keturunan Bani Israel 12 orang yang mana Allah sebut mereka ni semua beriman pada akhirnya. Cuma tak semua nabi lah. Kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 3 tak salah saya, boleh cek balik. Maka Allah kata, "Madza ta'buduna min ba'di?" Nabi Yaqub tengah sakit, dah meninggal dunia, apa yang kamu akan sembah selepas aku? Maka mereka mengata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Kan, wa nahnu lahu muslimun. Kan, kamu sembah Tuhan Ishak, Tuhan Ibrahim, Tuhan kamu, Allah yang satu, dan kami orang-orang Islam. Orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi inilah cerita berkenaan dengan kehilangan piala raja. Okey, cumanya kita nak sebut ini zaim. Maksudnya siapa yang menjamin ni? Okey, maka jamin kat sini maksudnya daripada pihak istana. Siapa jumpa dia akan dapat beban unta. Jadi dia tak adalah cerita berapa kilo, berapa banyak, tapi kalau sebeban unta ni zaman dulu cukup banyak lah. Dia punya macam kita lah selori, macam tu kan. Ni sebeban unta. Apa yang kata tu? Dia kata bahan makanan. Okey, bahan makanan. Okey, so ini menjadi dalil zaim ataupun za'amah, ada jaminan siapa yang dapat jumpa maka akan diberikan dengan
seberat beban unta. Okey, ini satu dalil lah. Yang kedua, surah Al-Maidah, ayat yang kedua Allah menyebutkan Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kita dah biasa dengar, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayat ni umum, maka Allah menyatakan bahawa pada ayat umum ni tolong bantulah kamu pada perkara yang mendatangkan kebaikan dan takwa. Maksudnya kita jamin orang, jamin adik kita, jadi penjamin adik kita, saudara kita, itu sebenarnya bir, kebaikan kan. Kalau kita tak jamin, dia mungkin tak dapat beli rumah. Kalau kita tak jamin, mungkin dia tak dapat nak beli kenderaan, kereta ataupun motor. Maka kita bagi slip gaji kita sebagai grantor ataupun kita jamin dia. Maka di sini dipanggil bir dan juga taqwa kan. Sebab apa? Pahala lah. Okey. Wala ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan, jangan tolong bantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah itu syadid, iaitu Allah Subhanahu wa taala amat berat, sangat berat siksaannya kan. Okey, jadi dua ayat ni sudah cukup menggambarkan bahawa perbincangan berkenaan dengan jaminan kepada apa ni kita kata kepada orang tertentu, jaminan duit, jaminan harta dan hutang dan sebagainya ada asal dalam agama dan ada dalil yang cukup kuat dalam isu berkait dengan perkara ni. Okey. Kemudian kita tengok daripada hadis. Hadis ni cukup panjang sikit. Iaitu hadis tentang Nabi tidak solat kan berkenaan dengan 132 surah Al-Baqarah. Ada soalan ke sambil-sambil tu kita tengok sikit? Kafarah. Dia kafalah. Kafarah tu lain. Okey. 4 orang isteri bukan 2. Ya, dia 4 orang isteri. Seperti asalnya 2 orang tu pembantu, jadi akhirnya kahwin lah. Okey. Patut ramai anak-anak Nabi. Betul. Okey. Kemudian tu. Okey. Okey, surah Baqarah ayat 132. Bukan 163, 132. Okey. Ustaz. Kemudian, ya. Boleh tanya terus, malas nak type. Ustaz, Boleh, silakan. dalam Islam kita wajib ke memberikan jaminan pada produk yang kita jual ataupun servis ke? Maksudnya dalam Islam tu benda tu diwajibkan ke tidak? Okey. Asalnya pada produk, pada apa yang kita jual tu wajib. Wajib maksudnya ialah sebab kita jual produk dan kemudian sebab tu dalam agama ni ataupun dalam fiqh dia ada khiyar. Khiyar ni pilihan bagi klien, bagi pelanggan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan sebab kerana barang tu. Mungkin barang tu rosak, mungkin barang tu apa, pilihan dia. Kalau kita, maksudnya jaminan kita kepada barang tu. Kan? Jaminan kita kepada barang tu. Kalau rosak, kalau apa, maka kita boleh gantikan. Cuma asalnya wajib itu bukanlah kalau tak buat tu jadi berdosa, tapi sebagai hubungan kita dengan akad, hubungan kita dengan klien. Kan? Contohnya ginilah, kita jual produk makanan. Jadi sampai tu mungkin mungkin apa kan rosak ke apa ke, basi ke apa contohnya kan. Jadi bila sampai tu ataupun beli nasi lemak tepi jalan ke apa dan sebagainya, tengok balik rumah basi contohnya lah kan. Jadi takkan dia kata tak boleh ni kan, tak boleh tukar sebab basi bukan masalah saya. Basi bukan saya yang buat basi tu kan, tak, maksudnya awak kena gantilah kan, kerana untuk mendapatkan keuntungan tu ada jaminan dekat situ kan. Jaminan dia tak sampai wajib dari sudut akad kan, dia bukan wajib daripada sudut macam solat, macam apa bukan. Tapi daripada sudut hubungan kita dengan pelanggan, maka kita sebaiknya ataupun seeloknya kita kena ada jaminan. Sebab kalau barang tu rosak, barang tu tak elok, dia kena ingat tu, kecuaian daripada pembeli dengan kecuaian daripada pihak penjual. Kalau pembeli, contoh dia beli pasu kan, elok lagi pasu tu macam mana nak angkat tiba-tiba pecah. Yang tu tak ada jaminan lah. Itu tak ada jaminan sebab itu kesilapan daripada pembeli sendiri. Tapi kalau dia punya jaminan tu maksud daripada pihak kita, mungkin contohnya kita tengok elok, mungkin dia pergi kedai ke apa dan sebagainya, tengok balik kat buka, contohnya kasut ni koyak. Contohnya kasut ni dia tak ada tali satu, contohnya kan. Benda-benda tu boleh berlaku. Ataupun baju ni mungkin dia punya benang dia koyak sikit. Jadi di situ jaminan diperlukan untuk mengembalikan semula hak yang sepatutnya kepada kita punya pelanggan. Gitulah lebih kurang. Okay. Penjamin sambung study pun ada juga. Kan? Ayah, mak kan yang jadi penjamin dan sebagainya. Itu semua sebagai volunteer sebenarnya. Kan tak ada apa-apa bayaran, tak ada apa, tak ada pula kata boleh kalau nak ayah ataupun mak jamin awak bayar 100. Macam tu. Tak boleh kan. Asalnya dia adalah akad volunteer lah. Kan akad volunteer dan dia adalah secara sukarela untuk menjamin. Okey. Ada soalan selingan-selingan lagi? Tak ada.
Nanti kalau ada sila. Yang jamin kawan-kawan tu kan yang tak pernah study tu kan, yang kes tapi alhamdulillah lah benda tu settle. Cuma lagi ni kan risiko kawan-kawan kita yang kita jamin tu kita tak tahu, kita nampak dia okey, kita pejabat semua orang kata bang, tapi to the end kita Jelas. menanggung itulah Ustaz, masalahnya kan kita nak risiko masa perjanjian tu nampak semua on paper semua cantik-cantik kan, tapi bila sampai satu bab bila dia fail ke dia apa semua tu dia macam itulah risiko yang tinggi kat kita, dia tak nak bayar, dan kita yang tinggal ni macam dia ambil tindakan, dia bertindakan dengan pihak yang berwajib lah kan. Risiko kat situ Ustaz, yang kita susah payah nak, masa awal tu okey, tapi masa akhir tu masa dah digagal, kita menanggung risiko tu Ustaz. Masalah dia macam tu Ustaz, menjadi penjamin. Asalnya dulu 2018 di Parlimen dah bahas tentang isu ni, dan saya tak tahu sejauh mana dia punya penguatkuasaan tentang isu mengurangkan. Ceritanya gini lah, maksudnya kalau orang yang berhutang tu dia kena cari sampai lubang cacing dulu, orang yang berhutang tu. Bukan bila dia tak bayar je terus pergi pada penjamin. Sebab ikut perundangan dulu, bila tak bayar je maksudnya berapa bulan dia akan terus pergi pada penjamin kan. Melainkan orang tu keadaan-keadaan tentulah, cumanya biasanya akan pergi gitu. Tapi dengan kuasa Parlimen, saya ingat saya dah di gazette dah kot. Maksudnya nanti dia akan kurangkan kuasa pada penjamin. Yes, penjamin kena jamin, tapi dalam masa yang sama dia akan cari melainkan mati je. Maksudnya kalau yang apa, kalau yang tu accident ke apa ke kan, contohnya lah yang betul-betul valid lah dia punya alasan, baru pergi kepada penjamin. Tapi kalau tak, selagi mana dia tak bayar ataupun apa ke, dia lari ke, dia akan pergi tetap terus kepada peminjam dulu kan, sebelum kepada penjamin. Saya ingat itu satu benda yang bagus lah, sebab untuk menjaga hak pada penjamin. Tak semudah-mudahnya untuk kita lari daripada membayar hutang. Ni tak kira hutang pendidikan, macam-macam jenis hutang lah. Tu salah satu daripada jaminan. Tapi dalam konteks kafalah ni dia lebih banyak lagi jaminan-jaminan yang lain. Tapi salah satunya adalah berkait dengan jaminan hutang. Cumanya kita kata dari sudut perundangan, kita sendirilah. Kalau kata dah cari dah apa semua kan, kemudian dia hilang pergi luar negara contohnya kan, memang betul-betul ni lah lari sungguh lah. Jadi dalam konteks seperti itu memang kita lah kena bayar. Kita kena bayar daripada sudut kerana tadi kita dah volunteer daripada awal. Kerana kita telah pun menyerahkan tengkuk. Kan? Itu bahasa dia lah kan. Ataupun kerana kita telah pun sukarela tadi untuk menjadi penjamin pada sesuatu hutang yang ada tu. Kan? Jadi kena tengoklah tu. Sebab tu berbalik pada soalan ni, kalau penjamin tak ada kapasiti untuk bayar balik hutang, contohnya boleh jadi. Sebenarnya tak. Kalau ikut dia punya hutang ni, baik koperasi ke, baik perbankan ke, dia akan tengok juga penjamin ni. Dia akan tengok juga kekuatan dia background checking dia, credit checking dia akan tengok juga. Dia bukan semudah-mudahnya untuk jadi penjamin. Kan. Jadi di situ dia akan lihat lah daripada sudut tu, dan tak semudah-mudahnya untuk terus jadi penjamin lah. Di sini kita tengok maksud adakah syarat-syarat sah ya. Dia kena tengok juga. Dia tu nak jadi penjamin, nanti kita akan tengok pada rukun orang yang nak menjamin tu apa dia. Okey. Okey, kita sambung dulu, nanti soal jawab kita bincang lagi. Okey. Daripada hadis Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Aqwa. Ni salah seorang perawi dalam Bukhari, murid kepada sahabat Nabi SAW, dan dia ni dipanggil sebagai silsilah sanad emas. Dalam Bukhari ni ada 22 hadis. Mungkin pernah dengar kan? Ada mungkin dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari apa, mungkin dah pernah sentuh kan. Ini dipanggil sebagai silsilah zahab. Maksudnya antara Imam Bukhari dengan Nabi hanya 3 orang. Memisahkan Imam Bukhari dan juga Nabi itu 3 orang sahaja. Kan? Salah satunya yang diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa, ataupun riwayat daripada Makki bin Ibrahim kan, dan lain-lain lah. Cuma kita nak kata Salamah bin Al-Aqwa ni namanya Salamah, tapi dia lelaki. Okey, Salamah tapi dia adalah lelaki. Okey, jadi beliau ni merawatkan bukan maksud dalam Bukhari ada 22 hadis, tapi majoriti hadis-hadis yang ada tu ada lebih, saya ingat 7-8 kot, riwayat daripada Salamah bin Aqwa, yang mana antara Imam Bukhari ni sanad paling sikit lah, paling pendek dalam Sahih Bukhari. Ada yang 4, ada yang 5. Antara Imam Bukhari dengan Nabi tu 5 orang yang rawi tu, riwayat tu. Tapi dalam riwayat Salamah bin Aqwa ni cuma 3 orang. Okey. So dalam hadis ni cerita tentang hutang. Saya bacalah, kita ambil berkatan daripada hadis Nabi. Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha qala hal 'alaihi daynun qalu la qal fa hal taraka syai'an
قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه الدين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي ب3 قالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه الدين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. Baik, dalam hadis ini sebut tentang 3 orang jenazah. Okay. 3 orang jenazah datang kepada Nabi SAW dan kemudian yang pertama tu Nabi tanyalah tentang hutang. Ni kita ada sebut dulu tapi kita tak bawakan hadis ni, kita sebut secara randomnya dalam bab perbincangan hutang. Maka orang yang pertama ni Nabi tanya ada hutang tak jenazah pertama. Mereka menjawab tak ada. Rasulullah SAW bertanya adakah dia meninggalkan sesuatu maksud daripada harta pusakanya, mereka jawab tak ada. Okey. So Nabi solatkanlah. Okey, ni satu. Okey. Yang kedua, jenazah lain Nabi sahabat minta juga untuk solat jenazah. Sabda Rasulullah, apakah dia ada hutang? Maka mereka jawab ya. Kan? Ya tu tak semestinya kena terus untuk tak solat lah. Kan? Tak solatkan jenazah tu. Maka Rasulullah SAW tanya, apakah dia ada meninggalkan sesuatu harta pusaka? Maka mereka jawab 3 dinar. Lalu bagi dia mensolatkan jenazah tu. Maksudnya harta pusaka sebelum diagihkan dia kena bayar hutang. Bukan agih dulu, lepas tu biarlah hutang ayah, hutang ibu tu kan. Yang penting kita agih dulu. Tak, kan. Iaitu masih milik hak si mati. Kan? Hak si mati yang wajib ditunaikan, menunaikan dulu hutang si mati. Hatta kalau tak ada langsung, kering. Tak adalah harta pusaka. Kan? Tak payah mimpilah. Duit dalam cash ada 50,000. Tapi hutang ayah, hutang beli rumah ataupun hutang renovation rumah, hutang kereta, hutang apa, habis licin semua sekali bayar hutang. Maka pada waktu itu tak ada lagi agihan harta pusaka lah. Okey. So 3 dinar. Lalu baginda solatkan jenazah tu sebab daripada harta pusaka bayar hutang sebelum agihan harta pusaka. Apakah kemudian Nabi SAW didatangkan jenazah yang ketiga, Nabi tanya ada hutang ke tak? Kemudian sahabat jawab 3 dinar. Ada riwayat sebut 2 dinar. Tak apalah, itu berbeza riwayat. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, biar kalian yang mensolat jenazah tu. Maksud kamu solatlah jenazah tu. Sebab tak ada efek, tak ada kesan. Sebab yang roh tergantung apa semua tu kan. Okay. Lalu Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW respon, mohon solat ke atas jenazah ini, wahai Rasulullah, aku akan menanggung hutangnya. Jadi di sini menunjukkan bahawa wa alayya dainuhu, dan hutang itu aku akan tanggung. Menunjukkan hutang ni bukan semesti waktu hidup. Waktu meninggal dunia tu pun boleh. Sebab tu kan kadang-kadang biasa orang sebab tu solat jenazah kan. Kan biasanya waris akan beritahu siapa yang ada hutang dengan arwah ayah saya boleh tuntut dengan saya lah. Kan? Jadi hutang tu tak ada pula ayah dia kata nanti kau tuntut dengan adik anak aku lah. Kan tak ada pula ayah dia kata waktu di hidup tu. Kan? Jadi maksudnya ayah dia bayarlah. Tapi sebab dah meninggal, mungkin ada hutang apa persendirian ke apa, maka boleh untuk diletakkan persoalan berkenaan dengan hutang itu tanggungan ke atas orang yang nak menanggungnya. Okay. So inilah. Tapi kalau perbankan, kalau koperasi, kalau nak buat financing, biasanya dia tak ada macam tu. Dia kena tanggung tu waktu akad tu lah. Waktu bermula akad tu. Cuma dalam konteks seperti ni, maka tidak jadi masalah kan untuk kita nak sebut ataupun nak isukan tentang hutang ni walaupun orang tu telah pun meninggal dunia. Jadi ni penting lah tentang isu ni. Dan ni menunjukkan wa alayya dainuhu, menunjukkan bahawa di sini ada dia punya guarantor ataupun dia punya jaminan kepada isu-isu yang kita sebutkan ni. Okey, so ini saya pergi ringkas je tentang dalil ni. Okey, sekarang kita pergi pada rukun yang ada. Okey, so dia ada rukun-rukun yang terkait. Dia ada 5 rukun dekat sini. Pertama kafil, dia panggil kafil. Daripada kafalah tadi, kafil iaitu penjamin. Okey, tu yang kita sebut tadi. Maksudnya yang nak jamin pun ada dia punya syarat-syarat dia. Okey, so baligh dan berakal. Okey, baligh dan berakal. Tak syarat Islam dalam bab muamalat ni banyak benda tak disyaratkan Islam lah. Kan? Terutama dalam isu jual beli, sebab kalau syaratkan Islam agak sukarlah sebab Nabi pun berinteraksi dengan non-Muslim cuma setakat mana. Tu kita dah bincang dalam isu bab berkenaan dengan jual beli orang bukan Islam, muamalat dan sebagainya. Okey, so baligh dan berakal. Yang kedua, ada yang baligh belum berakal. Ada yang berakal tapi tak baligh. Kan? Dia cerdik, pandai tapi belum baligh lagi. Sebab tu disyaratkan baligh dengan berakal. Okey. Baik, kemudian tanpa paksaan, dengan rela. Ni penting ni. Kan? Tanpa paksaan. Jadi sebab tu tak boleh paksa adik dia, akak dia, abang dia jadi penjamin dia dan sebagainya lagi. Kan? Sebab dia tanpa paksaan walaupun adik-beradik.
kan. Sebab tu kita kena beringat ada orang dia suka bergaduh kemudian. Maksudnya bila adik dia tak bayar baru dia bergaduh. Dia tak suka bergaduh awal-awal. Maksudnya saya tak nak jadi penjamin sebab nanti bila tengok adik dia pun kerja pun tak sungguh-sungguh kan. Tak betul-betul ni tengok, kemudian dia nak beli ni pun macam kan baru kerja dah nak beli benda-benda yang mahal contohnya. Jadi benda-benda macam tu lah, ni isu-isu keuangan lah, perancangan keuangan kan. Jadi kita pun kata tak nak, kemudian tak bertegur pula dah apa semua kan. Kita tak nak jadi apa kita kata gerentor lah. Jadi awal tu okey lah. Maksudnya bukan kena bergaduh, tapi bagi tahu awal siap-siap tu bagus. Daripada bergaduh kemudian kan. Rupanya dipaksa kan. Apa ni, abang paksa adik dia jadi penjamin. Itu yang kita tak nak tu. Itu lebih besar dia punya efek dia pada masa-masa akan datang. Okey. Kemudian memiliki kemampuan untuk menjamin. Macam tadi lah kita kata background checking dia ataupun credit checking dia, sitos, kris ke apa dan sebagainya. Kan tak bankrupt apa semua. Itu termasuk daripada syarat mampulah untuk menjamin kan. Dan kemudian mampu untuk membayar bulanan kalau kalau yang berhutang tu meninggal kan. Yang berhutang tu mungkin TPD kan, cacat kekal ke apa dan sebagainya, tak mampu bayar, maka dia mampu untuk bayar secara bulanan. Itu semua termasuk daripada kemampuan lah. Okey, tu yang dia punya rukun yang pertama. Kalau rukun ni tak cukup, rukun dengan syarat ni tak cukup, maka dia tak boleh jadi penjamin lah. Contohnya dia kena paksa, tak boleh jadi penjamin lah. Kan, ataupun dia ni umur 5 tahun. Baru boleh cakap kafar lah. Contohnya umur 5 tahun kan. Jadi dia jadi penjamin, tak boleh lah. Okey. Ataupun dia tak memiliki kemampuan. Jadi semua syarat ni penting. Okey. Sebab tu dalam bab muamalat ni biasa dia akan datang rukun dulu baru syarat. Kalau bab ibadah, syarat dulu. Kan? Maksudnya syarat dia kena hadap kiblat, kena masuk waktu dan sebagainya lagi. Tapi dia punya waktu buat rukun tu pun ada syarat dia. Contohnya rukuk. Rukuk tu apa syarat dia? Syarat dia mesti gini, dia punya badan dia kan. Dia punya kedudukan dia. Dia tak boleh macam ni, tak boleh. Okay? Itu pun ada syarat juga. Cumanya kebiasaan dalam bab ibadah, dia syarat tu sebelum dulu. Syarat puasa contoh. Sebelum puasa lagi kita dah kena tahu syarat. Tapi dalam bab muamalat, dia datang rukun dulu baru syarat dia. Okey, dua-dua ni kena cukup lah. Apa beza rukun dengan syarat? Kalau bab muamalat dia sekali. Rukun dan syarat ni benda yang kalau tak ada, maka dia akan menjejaskan akad. Kan? Kalau dalam bab ibadat, beza rukun dengan syarat, syarat datang sebelum rukun. Syarat dia hadap kiblat dulu, bersih. Baru rukun. Rukun apa? Takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Tu beza dia lah. Okay? Kemudian, yang kedua syarat dia ma'ful. Okay? Ataupun makful. Makfulahu atau orang yang berpiutang. Kan? Syaratnya mengenali kafil. Dia kena kenal lah. Kemudian orang tak kenal pula dah, mak ayah dia, saudara dia dan sebagainya kan. Maksudnya kat sini orang tu dikenal pasti, diketahui. Sebab takkan saya pula nak begini orang lain ataupun orang lain nak jadi penjamin saya. Mestilah saya kenal siapa jamin tu. Kan kawan saya ke dan sebagainya. Okey. So yang nak jadi orang yang berpiutang. Dia ada berhutang, berpiutang kan. Okey. So kat sini. Kemudian balik dan berakal hadir ketika akad kafalah berlaku. Maksudnya dia tahulah, tengok dokumen, dia tanda tangan kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena check lah benda-benda macam ni. Kalau letakkan penjamin, panel syariah kena check lah apa syarat-syarat penjamin. Kemudian dia ni mesti datang, dia tak boleh kalau kena on call ke apa, dia call lah. Dia kena tahulah yang dia tu akan menjamin hutang 15,000 ni. Kan kalau berlaku apa-apa kepada adik dia ke abang dia ke apa, kan jadi dia kena bertanggungjawab lah dekat situ. Okey. Kemudian maf'ulun anhu iaitu orang yang berhutang. Mampu mengalihkan hutangnya kepada penjamin, mengenali penjamin. Okey. Apa maksud mampu mengalihkan hutangnya kepada penjamin? Kan. Maksudnya kat sini ialah dia tak mampulah untuk apa kita kata, untuk mendapatkan benda tu ataupun untuk melakukan jaminan tu. Kalau tak, dia tak perlu kepada penjamin lah. Dia sendiri boleh kan, dengan gaji dia, dengan kemampuan dia. Tapi bila dia tak mampu, dia tak ni kan. Cuma saya suka nak sebut tentang isu mengalihkan hutang ni. Lebih baik jangan JV lah. Joint loan kan, beli rumah joint loan kan, suami isteri. Bukan tak bagus, tapi dia banyak isu-isu efek dia kemudian hari. Kan, isu efek dia kemudian hari kan, berlaku kematian macam mana kan, dan berlaku pula kes penceraian. Bukan kita minta kadang-kadang kan, isu-isu tu akan berlaku keadaan-keadaan tertentu, terutama paling pentingnya kematian. Bila kita kongsi beli rumah joint loan ataupun joint financing, beli rumah, beli kereta, dia akan jadi isu-isu yang lain kan, terutama beli rumah lah.
Okey. Ya, tapi kita nak cerita kalau kita tak mampu, just guarantor saja. Guarantor saja, tak perlu kepada join ataupun JV tu. Okey. Kemudian kena kenal lah siapa yang kita orang yang berhutang tu, kan, kita kenal lah adik kita yang nak berhutang tu, kan, abang kita dan seterusnya. Okey, ma'ful bih iaitu objek penjaminan. Kamu jamin apa ni? Contohnya dalam hutang dia kena jelas lah, jelas nilai dia, contohnya hutang dia 10,000. Jumlah dia kan, jelas dia punya nilai dan jumlah hutang dia. Spesifikasi dia, ni hutang untuk apa? Oh, contohnya dia buat PF, personal financing contohnya, kan. Kalau dalam konvensional dia panggil personal loan lah. Ni personal financing. Okay. So dia tahulah ni hutang untuk apa, rumah, ni hutang untuk apa, kereta, ni jelas lah. Jangan main ni tolong sikit jadi penjamin dia. Boleh kan, tak tahu jamin apa. Kan. Jadi tak boleh lah. Okay. Kena tahu spesifikasi dia. Okay. Bukan hal yang diharamkan daripada sudut syariat. Kan. Maksudnya kalau dia buat personal loan, beli kat ion kredit yang tak Islamik, haram lah. Dia jadi guarantor, kan. Pergi kat bank beli rumah pakai bank konvensional, haram lah jadi guarantor. Tu yang Nabi sebut tu, dilaknat la'ana Rasulullah SAW man akilahu wa syahidahu wa katibai wa kulluhum sawa, kan. Atau kemaqal, kan. Nabi sebut dilaknat orang yang transaksi dengan riba tu, makan riba tu, dan kemudian orang yang mana jadi saksi, jadi guarantor dia, dan juga orang yang mana menulis, kan, yang buat dokumen. Semua tu dilaknat hilang berkat. Hilang berkat tak dapat syurga lah. Kan, itu yang kita faham, kerana berkat dengan rahmat nak masuk syurga, kan. Jadi di sini bukan hal yang diharamkan oleh syariat. Beli motor halal, tapi beli kat mana? Tu benda tu kena tengok, sebab ramai orang dia ingat bila dia haram ni beli khinzir, kan. Bukan beli khinzir, bukan beli benda-benda haram tu. Tapi maksud kat sini ialah diharamkan tu cara tu. Teknik tu. Sebab tu Allah sebut dalam Baqarah 267. Kan. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kan. Wahai orang beriman, infakkanlah daripada harta-harta yang halal. Halal tu apa? Halal tu dia sendiri tu halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Baru boleh keluar zakat. Kan, baru boleh keluar zakat. Meniaga halal, tapi menipu tak boleh lah. Kan. Jadi kat situ. Jadi dua-dua tu kena halal. Cara mendapatkannya dan benda tu sendiri. So hutang-hutang ke, jaminan ke, ataupun contoh dia jadi penjamin dekat mahkamah. Jadi penjamin dekat mahkamah, maka sebenarnya dia tu salah, tapi dia jadi penjamin kepada orang yang ataupun jadi saksi, kan, ataupun jadi bukan saksi lah, maksudnya yang menjamin dengan jaminan orang tertentu lah, maka itu adalah satu benda yang diharamkan. Okey, jelas berupa wang. Kalau duit lah, kalau benda-benda lah ataupun pekerjaan, apa kerja yang dia kena buat, apa perkara yang perlu dilakukan kalau orang ni tak mampu sekian-sekian dan sebagainya, kan. Katalah contohnya mungkin dalam sistem tender kot, kan. Jadi tender ni dia ada orang lain yang jamin dia. Tak payah pergi tender lah. Contohnya kita pergi nak buka akaun syarikat. Kan dia ada dia punya introduce tu. Kan, nak buka akaun syarikat, kita tak boleh buka-buka sendiri. Dia tanya, ada tak kawan ataupun yang nak introduce, kan, ataupun yang nak buka, dia macam jaminan lah, kan. Jadi nak buka akaun syarikat tu kena ada akaun yang kukuh pula tu. Dia ada pula certain amount tertentu. Kan, dia bukan saya ada akaun syarikat tapi adalah RM5, tak boleh, kan. Dia ada pula, dia punya ada aliran tunai dia dan sebagainya lagi lah, kan. Jadi itu bentuk-bentuk yang seperti itu. Okey, objek adalah tanggungan orang yang berhutang, kan. Bukan orang lain lah yang betul-betul berhutang, pastikan nama dia betul, orang yang kita tanggung tu siapa dan sebagainya lagi. Okey, kemudian sirah ataupun akad ijab dan qabul. Akad ni cerita-cerita panjang dia, pendeknya dokumen lah. Bila awak turunkan tanda tangan, setuju, nama betul, IC apa semua untuk jadi penjamin, itulah yang dipanggil sebagai sirah ataupun akad. Walaupun tak ada dengan ini saya bersetuju untuk jadi penjamin, tak perlu, kan. Dalam konteks masa sekarang ni dah tak ada dah benda-benda yang macam tu. Untuk ijab dan qabul, kebanyakan dalam jual beli, dalam apa semua, biasanya dokumen lah. Bila dokumen tu setuju, beli rumah, kan. Tak cakap pun dengan pegawai bank tu, saya beli rumah ni, tak perlu cakap pun, kan. Dokumen kita sign tu, tanda tu dah maksudnya akad ijab qabul berlaku dengan tulisan, okey, dengan sign. Okey. So kalimat yang diucapkan menyatakan kesanggupan menanggung sesuatu. Maksudnya kalimat yang diucapkan ataupun yang ditulis. Okey, tulislah. Okey, yang ditulis. So yang ditulis menyatakan kesanggupan menanggung sesuatu. Yang tadi itulah rumah, hutang apa dan sebagainya. Tidak ada syarat terkait kalimat yang harus diucapkan. Contohnya, ni pula. Saya ada dokumen lain. Sebab saya nak jadi penjamin ni, jadi awak kena tanda tangan kat sini.
kan, awak kena bagi sikit awak punya financing ataupun loan ataupun duit yang awak pinjam tu bagi sikit kat saya. Itu syarat tu tak valid. Sebab asalnya terkaitnya dia tak ada apa-apa upah sebab dia adalah volunteer. Dia adalah sukarela. Dia adalah akad kepercayaan. Percaya di atas percaya orang lain, percaya kepada adik, percaya kepada abang dan seterusnya. Kan? Jadi dia tak boleh ada kepada fee lah. Okay? Tapi nanti kita akan tengok ada keadaan tertentu dibenarkan. Okay? Okay, nombor 3, dapat diucapkan satu kebiasaan pihak terkait. Maksudnya dokumen, perundangan, kena tengok juga tu. Sebab tu dokumen dia kena betul perundangan dan juga syariah. Dua-dua tu kena tepat lah. Ini pun kita dah sebut dah sebelum ni tentang isu ni. Okay, so sekarang kita nak tengok kepada jenis-jenis kafalah. Kan? Kafalah tu bukan hutang saja. Jadi kita tengok tadi ada beberapa isu yang kita, persoalan tadi tentang hutang. Okey, so yang pertama sekali, kafalah bil mal, iaitu dengan harta. Jaminan dengan harta. Untuk memulangkan sesuatu harta kepada pemiliknya. Ni pun ada 3 kategori. Kejap lagi kita akan tengok. Yang kedua, kafalah bin nafs, iaitu jaminan untuk membawa seorang kepada pihak tertentu seperti mahkamah. Kan, dengan jaminan mahkamah, dengan jaminan sekian-sekian, jaminan orang ni kan, dengan seorang penjamin, contohnya gitu kan. Jadi dia ni dibebaskan tanpa lepas, tak tahulah kan, itu istilah-istilah kan. Contohnya, jadi semua-semua tu terkait dengan isu-isu mahkamah. Kan, jadi orang ni siapa penjamin? Dia ni yang jamin, ikat jamin RM5,000, contohnya dan seterusnya lah. Jadi semua itu termasuk kepada isu-isu yang melibatkan diri dia sendiri menjadi penjamin. Dia bukan harta, bukan apa, dia sendiri sebagai saksi. Tapi jaminlah kat situ kan. Okey. Baik. Kemudian pembahagian dia ada 3 pembahagian. Okey. So kita tengok dulu yang pertama. Okey. So yang pertama adalah kafalah bidain. Baru cerita tentang hutang tadi, harta dengan hutang. Kan, iaitu jaminan pembayaran balik hutang yang ditanggung oleh pihak lain. Okey, ni satu. Yang kedua, kafalah bil ain atau kafalah bil taslim, iaitu jaminan pembayaran harga sesuatu barang atau jaminan penyerahan dalam satu transaksi. Sebagai contoh dalam jual beli, seorang bersetuju untuk menjamin penyerahan barang jualan kepada pembeli. Kan? Biasanya kadang-kadang jaminan ni boleh jadi pihak ketiga. Siapa? Takaful contohnya. Kan. Jadi pihak ketiga takaful. Takaful yang jamin. Contohnya kita post emas. Kan? Post emas. Tak banyak pun, dalam 10 gram je lah. Contohnya. Kan? Jadi post emas ni kepada pembeli. Tapi kena tengok juga dia kalau silap boleh jadi riba. Kan? Tapi ada keadaan dia tak jadi riba lah. Okay? Jadi dia pun post. Bila post tu, maka dia ambil lah takaful ke apa yang cover ni sekian-sekian harga. Contohlah 10 gram hari ni berapa? Katalah 3,300 kan, contohlah kan. Turun naik emas sekarang ni. Emas turun elok beli. Ada orang kata emas naik beli sikit, emas turun beli banyak. Tak ikutlah mana-mana teori yang ada kan. Tapi ceritanya beli tu okey lah. Okey. Jadi kat sini 10 gram, maka dia ambil lah takaful. Maka ada pihak ketiga yang menjamin. Ataupun mungkin dia sendiri jamin. Ni kalau barang ni rosak apa-apa bagi tahu ni kek tapak kuda famous sekarang ni Tak tahu dulu rasanya biasa-biasa je kan. Kek tapak kuda kan. Sampai-sampai tu dah hancur. Contohnya kan. Sampai-sampai tangkap gambar ni tapak kuda ke tapak kambing, dia keliru kan. Contohnya. Jadi dia pun tangkap gambar bagi balik kepada apa penjual. Ni tengok ni dia gambar dia dah hancur apa semua. Tak apa saya post yang baru. Tu jaminan tu. Kan jaminan kepada transaksi barang-barang yang terkait. Dan boleh jadi juga jaminan ini pada waranti apa semua nanti kita nak detailkan dalam isu-isu semasa lah. Okey. Keseterusnya kafalah bidark, iaitu jaminan bahawa suatu harta bebas daripada sebarang tuntutan hak. Sebagai contoh, jika A mendakwa dan dapat membuktikan bahawa barang yang dibeli oleh B adalah miliknya, maka penjamin yang berkenaan bertanggungjawab memastikan B mendapatkan kembali jumlah harga barang berkenaan yang telah dibayar kepada penjual. 91 ni nota ni daripada Suruhanjaya Eksekutif Malaysia. Okey, saya ambil kat situlah ni supaya autentik lah dia punya perbincangan tu. Okey. Jadi di sini sebut jika A mendakwa dapat membuktikan bahawa barang yang dibeli adalah milik dia. Kan? Ni barang saya yang beli ni. Baju contohnya kan. Okey. Maka kat situ maka penjamin yang berkenaan bertanggungjawab memastikan B memastikan B mendapatkan kembali jumlah harga barang berkenaan yang telah dibayar oleh penjual. Boleh faham tak? Ringkasnya ginilah situasi ni. Dia terkait juga dengan penjamin tu mungkin boleh jadi juga daripada pihak yang ketiga lah. Kan? Contohnya kita kata kita beli
tak payah isu barang lah kot, isu harta hilang. Kan duit tu harta hilang. Jadi harta hilang ni macam mana? Contohnya kita katalah emas. Kan pergi piknik ke tepi pantai ke apa, lepas tu hilang rantai. Contohnya kan. Spesies pulut dakap contohlah kan. Maka hilang. Maka bila hilang tu macam mana? Saya pun sebutkan ciri apa benda semua. Okey, yang jamin siapa? Adik saya lah. Adik saya tengok sendiri. Kan memang gitulah ciri dia apa semua. Jadi ada orang jumpa, betul ke ni awak punya? Betul gini dia sebut ciri-ciri apa benda semua kan. Jadi adik dia jamin betul. Ini memang bukan berbakat memang betul. Secara volunteer menyatakan memang dia pernah tengok gelang tu gini ataupun rantai tu macam ni ataupun kawan dia jadi penjamin. Kan ini dalam bab berkait dengan isu-isu ni lah. Maka tidak ada tuntutan lah kepada pihak-pihak yang lain, melainkan dia telah pun dijamin macam kita sebut tadi oleh pihak yang kita sebutkan. Okey, itu satu contoh. Contoh yang kedua dalam isu jual beli. Okey. So harta tu asalnya milik dia. Kan. So dark di sini maksudnya bebas daripada sebarang tuntutan. Maka lepas ni bila saya jamin dia ni tak ada apa-apa lagi tuntutan berlaku kepada orang yang macam ni, orang demikian ataupun yang saya jamin ni, yang saya bebaskan tuntutan dia dan pelbagai lagi. Kan ini biasanya dalam isu-isu syarikat, isu-isu kepemilikan saham-saham, kan isu-isu yang berkait dengan investor-investor, pelabur-pelabur dan pelbagai lagi, isu-isu yang ada pada isu berkait dengan kafalah ni sendiri. Okey. Kemudian seterusnya kita nak tengok contoh isu-isu semasa. Okey. Isu semasa ni pentinglah untuk kita tengok praktis ataupun praktikal dia. Okey. So yang pertama kita nak tengok adalah bank tu sendiri. Okey, apply dalam ni isu bank guarantee ataupun shipping guarantee. Okey, bank guarantee ni contohnya kita nak kita nak katalah contohnya kita nak buat satu projek. Apa-apalah kan projek ni, SME ke apa dan sebagainya. Maka projek ni kita nak bagi kepada orang ni. Kan. Maksudnya ini kita A, kita nak bagi projek ni pada orang B ni. Kan. Cumanya kita tak nak B ni sia-siakan projek ni. Contoh projek Megah Holding lah contoh kan. Okey, so tak nak sia-siakan. Maka A pergi ke bank. Ada bayaran lah sini. Tu kita kata tadi. Akad ini asalnya dia adalah akad volunteer. Dia tak boleh ada fee lah. Tapi disebabkan kerana akad ni adalah akad yang boleh. Contohnya Syekh Dr. Nazir Hamad. Kalau ikut IOF dan berapa lagi perbincangan, dia ada bincang panjang lah. Cuma kita kata Syekh Dr. Nazir Hamad, seorang pakar muamalat, beliau menyatakan bahawa dibenarkan untuk dikenakan fee, ujrah ataupun dikenakan bayaran. Kan. Jadi maksudnya kat sini, jadi pihak A ni dia masuk, dia pergi kat bank, dia minta jaminan daripada pihak bank, bank guarantee. Kalau apa-apa berlaku kepada dia ni, maksudnya dia tak dapat teruskan apa, maka bank akan bayarlah ganti rugi kata apa-apa. Tapi dia ni bayarlah. Dia dah bayarlah kat bank. Contohnya kena bayar 10,000 contohnya kan. Dalam akad tu lah. Jadi tengok kepada persetujuan dan berapa dia punya fee lah. Okey, jadi kalau berlaku apa-apa pada pihak B ni, dia tak dapat teruskan projek ni ke apa dan sebagainya, maka akan dapat dia punya jaminan lah ataupun bayaran kepada apa kita kata tergendala kan ataupun projek tu tak jadi dan berbagai lagi. Okey, tu satu perkhidmatan yang ada. Biasanya bank-bank dalam isu kafalah ni banyaknya bank guarantee lah. Ni bank muamalat ada apa ni lagi agro dan berbagai lagi lah. Okey, ada dia punya ni. Okey. Kemudian shipping. Ni berkait dengan perkapalan lah. Kan. Ada katalah si A ni dia barang daripada China contohnya kan. Jadi dia pun bayar jaminan lah melalui bank juga. Contohnya shipping ni tak banyak bank buat lah, tapi ada bank yang buat. Maka dia pun pakai shipping ni, maksudnya kalau barang tu tenggelam, contohlah sekarang ni apa, tapi itu cerita antara international lah, antarabangsa lah kan, isu tak boleh lalu Laut Merah ke, sebab dia bila lambat aja tu, sehari lambat dah berjuta bilion dah dia punya rugi dah. Kan. Jadi kat situlah maksudnya kalau dia lambat ni dalam isu-isu ni, ataupun mungkin tak sampai ke mungkin apa ke dan sebagainya lagi kan, tak seperti yang dijanjikan, maka pada waktu tu dia boleh pergi kat bank, dia bayarlah dan kemudian bank akan bagi kepada shipping guarantee ni dan kemudian dipastikan barang tu sampai, ataupun kalau tak berlaku apa-apa maka akan ada dia punya tindakan-tindakan daripada pihak bank lah. Okey, ini isu yang pertama. Isu yang kedua, warranty dan extended warranty. Ini saya tengok dalam fatwa pun ada, tapi Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia belum ada fatwa khusus lah. Tapi wilayah dah ada bincang sikit, Selangor pun saya ingat pun ada bincang sikit tentang isu
warranty dan juga extended warranty. Ini pada barang-barang Katalah contoh kita beli tu orang kita apa? Dia marah pada produk-produk Nestle tak boleh apa tak boleh. Merc boleh pula, BM boleh pula. Itu kan sama je. Tapi ceritanya produk tu dia nampak kecil lah. Katalah contoh. Okey, dia pun beli Merc lah. Kan? Dia beli S400. Yang kereta PM tak nak tu apa? S500 berapa dah kan. Jadi yang ni hybrid lah. Jadi hybrid ni dia punya contoh je saya buat ni. Dia punya bateri dia mungkin harga 65,000. Bateri dia. Okey 65K. Jadi 65K ni bateri ni bukan bateri yang kita duk tukar bateri ni bukan. Dia bateri hybrid dia tu kan. 65K. Jadi dia pun belilah Merc ni tahun katalah contoh 2020. Kan. Jadi ada warranty. Warranty dia contohnya 5 tahun. Kan. Jadi 2020 maksudnya 2020, 21, 22, 23, 24, 24 mungkin habislah warranty tu. Jadi dia pun tambah warranty. Tambah warranty bayar contohnya 6,000. 6,000 better lagi daripada bila habis bateri hybrid tu. Jadi nanti dia kena tukar 65K. Walaupun ada bateri hybrid ni ada daripada Thailand, China, harga dia pun tak kurang juga dalam 40K. Lagi murah lah daripada yang original Merc tu. Tapi apa gunanya? Ada orang kata apa gunanya kereta Merc pakai bateri tapi pakai bateri China kan? Itu kan. Itu contohnya lah. Tapi nak ceritanya kat sini apa kita kata lifestyle tu lebih penting daripada benda-benda yang ada dekat dalam kan. Ini orang-orang tertentu lah. Okey. So maksudnya dia nak extend warranty tu, jaminan dia tu kalau berlaku apa-apa rosak ke bateri tu dia kena tambah 6,000. Maksudnya 6,000 ni untuk tempoh 5 tahun lagi contohnya. Maksudnya dia dapat warranty 10 tahun lah. Di sini ada dua isu. Jadi saya ringkaskan. Satu isu tadi ialah isu warranty sendiri. Yang kedua isunya ialah extended warranty kan. Dia extend, dia tambah warranty lagi. Tambah warranty dengan bayaran tertentu. Di sini kalau kita tengok perbincangan di kalangan para ulama fiqh, Syekh Abdullah Ibn Jibrin, juga Syekh Abdullah Sulaiman Al-Mani' dan beberapa lagi di kalangan para fuqaha yang moden, mereka bincang. Kalau kita beli laptop ataupun iPhone, sekarang ni berapa? Pro Max 15 ke 16 dah? Tak tahu, saya pun tak follow. Pakai 800 ringgit, ni berapa tahun dah? Kan? Samsung. Okey. Jadi maksudnya iPhone apa? 14, 15 ke 16 ke? Okey. Jadi ada warranty contohnya 2 tahun. 2 tahun. Itu maksudnya belilah. Beli dengan sekali warranty lah 2 tahun. Tapi apa ni Apple bagi tahu Apple ke Orange ke kan? Okey. Bagi tahu kalau awak nak tambah warranty lagi 5 tahun, beli iPhone berapa? Katalah 7,000 contohnya kan. Awak tambah lagi 500. 500 tu akan dapat lagi 5 tahun. Yang dah warranty sekali ni, maksudnya beli iPhone 15 ke iPhone 15 ke 16 ke, so dapat 2 tahun ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Sebab dia asalnya kita beli iPhone bukan beli warranty. Okey, asalnya. Maksudnya kat sini ialah yuqtafar fi at-tabi' wala fi matbu' kan. Maksudnya ataupun kaedah fiqh menyebutkan dimaafkan kepada yang mengikut, bukan kepada asal dia. Yang mengikut tu warranty. Asal ni beli iPhone tu. Beli iPhone tu, beli laptop tu, beli apa kan. Jadi bila ada warranty tu sekali, mungkin include harga mungkin lah. Sebab warranty 2 tahun mungkin include RM50 ke apa, tak pastilah. Tapi ceritanya dapat 2 tahun warranty. Walaupun dia kena bayar warranty waktu tu, maka apa ni dia kira masih valid lagi. Okey, dibenarkan lagi. Okey. Tapi bila dia beli 2 tahun, dia kata kalau nak tambah 5 tahun. Tambah ni boleh jadi dua keadaan. Satu, lepas 3 tahun ataupun 4 tahun dia datang balik kedai tu, dia bayar warranty balik untuk tambah lagi 5 tahun. Selepas tahun setengah dia pakailah kan. Ataupun dia tambah terus waktu beli tu. Contohnya RM500. So RM500 kan. So RM500 dia tambah waktu dah hampir-hampir expired warranty ataupun waktu beli tu dia terus tambah 200. Ini dua-dua keadaan ni tidak dibenarkan. Okay. Sebab apa? Sebab dia membeli satu benda yang gharar, benda yang tak pasti. Benda yang tak pasti macam mana? Kalau iPhone tu tak rosak dalam tempoh 5 tahun warranty, maka syarikat akan untung 500. Dia telah dapat keuntungan pada tak berlaku kerosakan. Tapi kalau berlaku kerosakan, tiba-tiba kena tukar jumlah kerosakan tu katalah 3,000. Maka syarikat akan rugi 3,000. Yang untung adalah pelanggan.
Jadi di situ maksudnya ada untung dan rugi yang tanpa disedari dia membeli sesuatu benda yang tak pasti. Sebab tu insurans diharamkan, sebab dia gharar, dia beli satu benda tak pasti, pelindungan yang tak pasti. Kan? Tapi kalau takaful tu dia tabarruat. Kita pernah bincang dulu kan, dia adalah derma. Maksudnya sumbangan derma tetap. Bila sumbangan derma tetap macam khairat kematian, maka dia tak jadi satu benda yang gharar dan tidak satu benda yang diharamkan sebab kita menyumbang. Sebab tu salah kalau ejen takaful kata premium takaful, pembayaran takaful. Salah. Dia sebenarnya sumbangan takaful. Kan? Sebab bila bayar dia insurans. Walaupun nama istilah tu sepatutnya kena betul sebut. Okay. Jadi kat sini dia jadi masalah. Jadi ceritanya baik kereta, baik laptop, baik apa, yang waranti dia sekali datang bila kita beli tak ada masalah. Ataupun mungkin kita kena bayar sikit untuk dapatkan waranti 2 tahun tu, termasuk RM50 ke apa, masih lagi ada ruang perbincangan dan ada sebahagian fuqaha mengharuskan. Tapi untuk tambah waranti kena bayar lain. Sama ada dah nak habis waranti ataupun masa beli, maka yang itu gharar, tidak dibenarkan. Okay, setakat ni fatwa yang lebih kuat menyatakan Syekh Sulaiman Al-Mani, Abdullah Ibn Jibrin dan sebagainya menyatakan tidak dibenarkan untuk kita tambah waranti dengan bayaran berasingan. Sama ada bayar waktu nak expired ataupun bayar pada waktu kita membeli dengan nak tambah waranti. Kan ni ramai orang buat ni. Kan tak kira lah waranti kereta, waranti apa dan sebagainya. Jadi kita kena tengok, perhatikan kepada fatwa tentang isu-isu yang seperti ni. Okey, so habis kat sini. Kemudian seterusnya, ni pun menarik juga. Jaminan ke atas modal pelaburan. Jaminan ke atas modal pelaburan. Okey. Jadi macam mana tu? Okey. Jadi dekat sini, jaminan ke atas pelaburan ni ialah kita buat pelaburan. Katalah contohnya mudharabah. Kan? Mudharabah. Mudharabah ni macam mana? Mudharabah ni satu orang dia tak ada modal, satu orang ada modal, satu orang ada kepakaran. Yang ada modal tak berapa nak pakar, yang pakar tak berapa nak ada modal. Jadi jom kita bergabung. Maksudnya saya bagi modal, yang ni pakar ni ataupun yang mampu buat ni, kita bergabung. Kan? Okay. So itu mudharabah. Okay, persoalan dia sekarang, mudharabah ni bila sebut pelaburan dia tak boleh jamin dia punya modal. Bila jamin dia jadi riba. Kan? Maksud dia macam hutang lah. Kan? Jadi masuk pinjam RM50,000, bayar RM50,000. Tapi bila kita jamin, kena bayar lebih dengan untung. Nanti kalau ada untung awak kena bagi kat saya contohnya sebab saya yang keluarkan modal. Itu pinjam. Kan? Bila dijamin modal untuk pulang balik, itu pinjam. Dia bukan pelaburan. Pelaburan tak ada jamin untung. Kan? Kita dah bincang dulu kan. Tips nak tahu macam mana pelaburan tu patut syarat ataupun tak. Tak boleh jamin modal, tak boleh jamin keuntungan. Okey. Jadi pelaburan mudharabah, maksudnya pihak pertama pemodal, ini saya sebut pemodal satu dengan yang mengerjakan ataupun pakar. Dua lah. So yang ni bagi modal, kemudian pakar usahakan. Okay. So pemodal dengan pakar, pemodal bagi modal dan pakar mengusahakan. Okey, sekarang ni sudah tentu pelaburan ni ada untung rugi. Maka boleh tak pelabur ni jamin ataupun pakar ni jamin? Asalnya tak boleh. Kerana apa? Bila jamin dia jadi macam pinjaman, tambah pula untung jadi riba, jadi dividen, ada dividen dan sebagainya lagi kan, jadi riba. Okey. Sekarang ni macam mana nak buat? Third party. So ada pihak ketiga. Ini diluluskan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. So maksudnya kalau ada pihak jaminan pihak ketiga, dia ni pula ialah ada tak perlu tak kepada bayaran. Tu panjang pula cerita dia. Satu, perlukan kepada bayaran. Kemudian yang kedua, jaminan dia ni jaminan ke atas pemodal. Kalau berlaku kerugian ke apa, pihak ketiga akan masuk campur dan akan memulangkan balik modal kepada pelabur kalau pelaburan tu tak jadi. Kan, pihak ketiga. Kan? Tapi sebenarnya yang mereka bincangkan ialah sebenarnya pihak ketiga ni dia kena volunteer. Itu lebih baik. Kan, volunteer lebih baik. Maka kalau untung tak dapat apa kat dia, kalau rugi pun dia kena keluar duit. Sebab dia nak membayar kerugian tu. Ini dikira sebagai volunteer. Ada ke orang buat macam ni? Macam orang bersedekah lah. Di sebenarnya konsep dia macam sedekah. Jadi kalau apa-apa berlaku ni, saya sedekah lah dekat awak ni kan. Cumanya kita kata dia bukan kecuaian daripada pakar lah. Bukan kecuaian daripada pihak yang mengusahakan. Contohnya dia, contohlah bagi pemodal bagi RM5,000 buka store burger. Jadi ni pakar pembuat burger contohnya kan. Jadi pakar pembuat burger dia pun buatlah apa semua, dia dah study dah volume kawasan tu okey ke tak, kalau nak buat burger apa kan, ada tak pesaing. Dia dah tengok dah semua tu kan, dia dah kaji dah. Okey. Jadi bila dia dah kaji, mulakanlah bisnes. Bila mulakan bisnes,
Lepas tu balik tu besoknya tu dia kunci semua, tonggeng apa semua kan, dia kunci, tonggeng bawa balik kan. Tengok-tengok besok hilang store burger dia. Dah kunci apa semua dah. Jadi kat situ kita kata ada kerugian lah dekat situ. Macam mana nak berniaga store burger dah hilang kan. Maka di sini pihak ketiga akan masuk untuk mungkin bagi modal balik ke ataupun apa. Kan dia menjamin daripada sudut apa kerosakan yang berlaku. Okey, itu satu keadaan. Keadaan kedua, dia ni pula tak kunci store burger tu, dia biar je kan. Kena curi, mendedah. Yang ini pengusaha ni dia kena ganti sebab di atas kecuaian dia. Boleh nampak tu. Tengok kecuaian siapa lah. Okay. Apa yang berlaku. Okey, jadi maksudnya boleh jadi dalam isu-isu pelaburan ni pihak ketiga akan jamin. Tapi sangat sukar untuk kita jumpa dalam pasaran lah. Untuk pihak ketiga jamin. Sebab asalnya dia nak jamin tu daripada pakar tu sendiri. Awak jamin modal ni, awak mesti dapatkan balik modal. Yang itu tak boleh. Kan? Yang itu tak dibenarkan daripada sudut hukum. Kerana dia terkait dengan kita, alasannya berkait dengan riba lah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, so habis tentang isu ni. Ni banyak juga ni pelaburan musyarakah, pelaburan apa ni yang kita kena perhalusi, nak kena tengok bagaimana ia berlaku. Kalau third party yang jamin, contohnya bank ke yang jamin, itu cerita yang lain lah. Okey, kalau ada fee pun, itu kita kata masih dalam konteks perbincangan tadi, apa yang diperlu bayar dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, seterusnya kita pergi ar-rahnu. Okey, ar-rahnu ni asalnya kita kata ar-rahnu lah. Kan? Yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah menyatakan tentang bagaimana farihanu maqbudah, kan. Okey, Allah kata farihanu maqbudah, kamu berikanlah satu jaminan yang dipegang, kan. Jaminan ni kalau kita ikutkan sebenarnya dia tak disyaratkan mesti emas sebenarnya, kan. Jaminan ni boleh jadi kereta kita dengan kawan kita, kan. Dia pinjam duit kita, dia jamin, dia bagi cagaran dia kereta, jaminan dia lah. Jaminan harta tadi kan, dia tak kereta. Jadi tak kereta ni dia tak jadi pulang hutang. Jadi pulang hutang macam mana buat? Dia kata tak apa, jual lah kereta. Dia pun jual, dia pun pergi sekali kan, pergi tukar nama apa benda semua kan. Jadi dapat berapa? Tengoklah kalau ar-rahnu, kita dah bincang ke beza ar-rahnu dengan pajak gadai? Belum lagi kan? Ke dah ada? Ke tak ada? Nanti kita bincang. Sebab ramai orang kata apa beza dia pun semua kan, rahnu dan juga pajak gadai konvensional. Kan? Okey. Tapi secara umumnya kita kata, nanti kita highlightkan tajuk ni. Untuk next lah. Mungkin tengoklah bila-bila nanti. Okey. So, asalnya kita tengok, rahnu ni mesti boleh jadi kereta, rumah pun boleh jadi. Kan? Kalau dulu orang nak pergi belajar, dia pajak tanah kan. Ataupun dia gadaikan tanah dia dan sebagainya kan, untuk bayar balik, tebus balik dan sebagainya lah. Okey. Jadi kat sini menunjukkan bahawa boleh jadi dalam bentuk pelbagai harta yang bernilai. Tapi bila sebut ar-rahnu, maksudnya tempat pusat gadaian Islam, dia syaratkan emas lah. Emas pula ada syarat dia, emas 916 ke 750 tak terima, lepas tu kalau ada pemata pun tak, adalah dia punya syarat-syarat tu kan. Okey, tapi kita nak cerita asalnya dia adalah bentuk jaminan yang berlaku pada zaman sekarang kan. Orang contohnya, saya ada contoh ni contoh 50 gram emas contohnya. Jadi saya ni nak berniaga, nak bisnes. Jadi nak bisnes berniaga, saya perlukan kecairan modal. Saya pun pergi letak dekat ar-rahnu. Kan? Maka kalau pergi pinjam je dekat ar-rahnu ataupun financing, tak kuat lah. Kan? Ataupun pergi bank, mungkin bank pun tak terima, maka saya pergi ke ar-rahnu dengan sebab saya ada 50 gram emas 999, contoh gold bar tu, kan, saya pun pergi. Jadi saya pun ambil lah berapa 80% ke berapa, dapatlah berapa modal dan sebagainya. Kemudian bila dah bisnes okey ataupun apa, saya pergi tuntut balik. So jaminan lah kat situ. Dia bentuk akad jaminan, tausiqat. Sebab kita kepercayaan, sebab kita meletakkan emas ataupun kita meletakkan kita punya duit ataupun kepercayaan kan, kepada syarikat dengan adanya emas tu kan. Tapi boleh tak melalui ar-rahnu? Boleh. Dengan kawan-kawan boleh. Dengan kawan-kawan di atas kepercayaan lah. Dengan kawan-kawan ke dengan sahabat-sahabat kita kan, boleh jadi kereta, jadi rumah, boleh jadi benda-benda bernilai, perak ke contoh, motor dan bagai lagi kan. Boleh untuk dirahnukan. Cumanya isunya ialah bila tak dapat bayar. Okey. Jadi antaranya salah satu, kalau konvensional, bila tak dapat bayar, dia lelong. Rahnu pun akan lelong juga. Dia lelong, dan lelong tu akan berlaku apa? Semua lebihan, contohlah katalah emas tu harga 50k. Kita pinjam tu 45k. Contohnya lah. Okay, kita gadaikan. So emas harga 50k. Maka konvensional 5k lagi dia takkan pulangkan.
Itu style konvensional. Nama pun konvensional kan. Okey, dia takkan pulangkan. Tapi kalau rahnu, posing pun dia kena pulang balik. Dia akan ambil hak tuntutan hutang dengan keuntungan dia saja. Katalah contoh 45, katalah contoh dia punya ni 47 contohnya kan. Maka 3,000 dia wajib untuk pulangkan. Itu ar-rahnu. Itu Islamik punya ni lah. Itu nilai-nilai yang ada dalam ar-rahnu. Nanti kita bincang lagi apa beza konvensional, ar-rahnu macam mana berlaku, dalil, hujah dan pelbagai lagi. Nanti kita akan detailkan. Okey. Jadi itu isu dia. Dan kemudian kalau dengan kawan-kawan kita pun sama. Contohlah sampai dia letak motor tu harga 5,000. Dia pinjam kat kita 4,500 kan. Jadi sampai dia dah bayar 2,000, dah bayar 3,000, lah sekali 1,500 tak dapat bayar. Dia sakit ke apa ke, maka kita nak pakai duit. Maka secara gadaiannya kita boleh jual motor tu. Kan dia kena rela lah untuk jual. Maka jual lah harga 5,000. Maka dia pulang balik kepada orang tadi berapa-berapa balance tu, dan lebih tu dia ambil hutang dia yang diikat pada orang tu tadi sebagai jaminan. Kan. Jadi itu konteks sebenarnya. Jadi dia tak boleh ambil terus 5,000. Ambil 5,000 tak ada beza lah dengan konvensional. Kan. Tak ada beza lah. Bila sebut konvensional tu yang bukan Islamik lah. Yang pajak gadai Chinese buat ke, yang apa semua tu kan. Asal pajak gadai je terus kita boleh pergi. Tak, kena tengok. Ar-Rahnu sekarang ni dah banyak dah. Bawah bank ada, Yapim ada, berbagai lagi. Okey, itu cerita dia. Okey, kemudian jaminan ke atas barang pembelian termasuk khiyar. Ni barang-barang lah. Barang-barang waranti lah macam kita sebut tadi, peti ais ke ataupun motor ke apa dan berbagai lagi. Okey. Dan juga khiyar. Khiyar ni pula dia tak bersabit sangat, tak secara direct dengan apa yang kita sebutkan. Kejap. Okey. So dia tak secara direct. So jaminan ke atas barangan pembelian ni dia ada satu lagi khiyar. Khiyar ni dia ada pecahan pula dah. Khiyar kalau barang tu rosak, khiyar dengan meletakkan syarat kan. Khiyar ni maksudnya pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Contohnya khiyar aib. Khiyar aib ni kalau barang tu rosak. Barang rosak pula bagi pada dua. Sama ada boleh dibaiki ataupun tak. Kan, kalau boleh dibaiki okeylah, kalau tak boleh dibaiki kena pulang barulah. Boleh jadi macam tu. Ataupun barang tu taklah rosak sangat, boleh guna. Kan, baju tu boleh pakai, cuma nampak macam ada warna-warna tak sesuai sikit lah. Yang itu dari sudut hukumnya dia terpulang kepada pembeli. Kalau pembeli kata ataupun penjual kata tak apalah, saya tolaklah RM5 contohnya kan. Okeylah, nego lah macam mana kan. Selagi mana pembeli setuju untuk membeli ataupun untuk pakailah untuk meneruskan jual beli tu. Kan. Khiyar ni ada pula 2 hari, 3 hari kan. Ada setengah yang saya jadi panel syariah. Satu syarikat ni dia punya khiyar dia 180 hari. Bayangkan. Kalau contohnya ni beli apa? Baju tau, baju. Baju tu kalau contoh tiba-tiba hari ke 100 tu tak berapa selesa pula pakai. Nak pulang balik lah. Boleh pulang. Sebab masih dalam tempoh 180 hari. Biasanya baju ni tuan-tuan perempuan seminggu je lah. Ataupun itu paling banyak dah. Biasanya 3 hari. 3 hari kena datang balik bawa kedai tu, bawa price tag dia, bawa plastik ke apa dan sebagainya, bawa kotak dia kan. 3 hari. Ni 180 hari. Saya kata macam mana boleh buat macam ni? Dia kata, saya betul-betul nak pelanggan puas hati. Okeylah kalau macam dari sudut syariah tak ada masalah. Kalau dia letak seminggu pun okey dah. Tapi 180 hari. Betul. Lepas tu saya tanya, setakat ni ada yang pulang? Setakat ni adalah 1-2 yang pulang. Okeylah tu tak adalah rugi sangat bisnes kan. Itu cerita dia punya bagaimana orang yang betul-betul nak memastikan dia punya jaminan tu betul-betul berlaku pada produk perkhidmatan dia. Kan ni jaranglah syarikat kita jumpa sampai 180 hari. Biasanya seminggu kan ataupun 3 hari. Okey. Okey, itu khiyar. Ada pula khiyar ni dipanggil khiyar wasful khalfi. Khiyar wasful khalfi. Khiyar yang mana kalau kita tak selesa, dia bukan isu warna. Bukan isu warna, bukan isu koyak, bukan isu rosak, bukan isu apa. Khiyar kita tak selesa. Contohnya kita makan aiskrim. Kita makan. Lepas tu ada syarikat yang ni dekat UK ke US ada syarikat ya. Ada satu orang ni, sahabat saya dia pernah cerita dia pergi UK rasanya, ada syarikat jual aiskrim ni ataupun kedai jual aiskrim, dia kata kalau tak sedap pulang balik. Kan kawan dia tu pun rasa tak sedap. Dia pulang balik lah, pulang balik duit. Kan sampai macam tu lah ceritanya kan. Tapi sebenarnya konsep Islam dah ada dalam benda-benda macam tu. Kan jadi khiyar ni dia bukan cerita koyak rosak tak. Kita tak puas hati. Contohnya bukan isu saiz tak. Dia pakai macam tak kena lah. Contohnya kan. Tapi jaranglah kedai ada macam tu. Tapi ceritanya khiyar tu ada dalam fiqh. Kan maksudnya tak apa kena lah dia punya ni saiz okey tapi tak ngam lah warna dia ke ataupun sikit-sikit kan ada belang-belang contohnya macam tu. Dia boleh pulang. Kalau ikutlah sebenar asal dia. Ini sama barang order barang sampai. Kan? Barang order lain, barang sampai lain.
Bila barang order lain, barang sampah lain mungkin okey, mungkin tengok ni, tapi warna dia tu tengok dekat katalog, tengok kat gambar biru laut, tapi yang sampai ni biru ni macam pekat sikit. Kita tak setuju. Sebenarnya saya semua okey, pakai semua okey. Maka dipanggil khiyar wasful khalfi. Boleh untuk dipulangkan. Ni kalau jaminan lah, maksudnya dengan jaminan yang ada daripada pihak penjual dengan konsep seperti ini, maka sebab tu dalam bab muamalat ni kita nak win-win situation lah kan. Kan, willing buyer, willing seller tu satu hal, tapi kita nak dua-dua tu puas hati kan, daripada sudut kontrak, daripada sudut akad, daripada sudut barang yang dia dapat dan isu-isu yang berkaitan. Okey. Wallah alam, saya habis dulu kat situ. Kita tengok isu-isu berkait dengan soalan jawab. Kalau ada yang nak tanya dulu? Ada soalan di ruang chat. Okey, FB. saya Saya baca tengok. ya. Okey, saya Saya terus baca. ke soalan ni Okey. dulu. Nanti kalau ada soalan verbal, nanti kita ni kan. Okey. Luar negara ramai bergaduh. Okey. Kenal siapa yang kita nak jamin tu payah juga. Ramai isteri pun kena tanggung hutang suami sebab bini tu kerja government. Ustaz, Ya. Ustaz, kenapa tak dibenarkan extended warranty tu sebenarnya? Sebab saya rasa yang extended warranty tu bila kita beri electrical appliances, dia under insurance. Satu, under insurance tu haram dah. Oh. Yang kedua, sebab dia adalah gharar. Gharar ni uncertainty. Benda yang kita tak tahu. Dia kalau rosak, kita akan rugi dari sudut rosak, dan syarikat akan rugi dengan sebab kena bayar balik ataupun kena perbetulkan, kena baiki. Dan kemudian daripada sudut kalau okey, sampai habis warranty tu pun masih okey ataupun lepas warranty pun masih okey, maka kita rugi sebab kita bayar 500, kita bayar 300. Jadi situ maksud kita membeli, sebab tu dalam muamalat, dalam jual beli, kita beli kena pasti benda yang kita beli. Beli air dapat air, beli beras dapat beras, beli nasi dapat nasi, beli extended warranty dapat warranty. Yes, tapi apa sebenarnya perlindungan yang kita dapat? Kan? Jadi sebab tu dalam insurans, dalam extended warranty ni dia jadi isu dekat situ. Maka sebab tu daripada sudut fatwa dia patutnya untuk dielakkan lah, kerana kita kata ramai daripada fuqaha tidak membenarkan. Syekh Dr. Nazir Hamad, Syekh Dr. Syekh Abdullah Ibn Jibrin, Syekh Dr. Sulaiman Al-Mani, Syekh Ali Qurahudari pada bincang. Jadi kita kata ramai scholars yang top muamalat ni tidak membenarkan tentang extended warranty kan. Jadi kita cuba elakkan lah. Situ isunya gharar dan insurans tu sendiri kalau ada insurans. Itu isu dia. Dan takkan ada takaful lah untuk extended warranty. Sebab extended warranty tu pun tak patuh syariah, apatah lagi takaful nak masuk kepada extended warranty. Mustahil lah. Okay. Kenal siapa yang kita jamin, kenal siapa yang kita nak jamin tu payah juga. Ramai isteri pun kena tanggung hutang suami. Itulah penting lah benda-benda macam ni. Isu keberhutangan suami isteri, tanggung-menanggung antara satu sama lain. Itu kena tengok tu lifestyle ke, keperluan ke. Sebab tu saya sebut dah, dalam kursus kahwin wajib ada satu silibus tentang mengurus keuangan suami isteri ni. Kan? Dia bukan isu-isu nafkah, isu wajib, isu rukun, isu apa-apa dan sebagainya. Tapi isu ni. Sebab apa? Kalau dah permulaan perkahwinan tu dah financial loan, itu dah jadi masalah lagi kan. Jadi kena atur baik-baik tentang ni. Okey. Organisasi syarikat bank boleh jadi penjamin Ustaz. Akan apply rukun yang sama dengan penjamin. Betul? Okey, organisasi boleh, syarikat boleh, bank boleh jadi penjamin seperti mana kita sebutkan tadi. Ya, rukun yang sama, dia akan ada on paper kan. Secara umumnya siapa yang akan menjamin, siapa yang dijamin, kemudian apa dia punya akad dia yang kita sign lah, yang tanda tangan on paper apa semua tu. Jadi itu daripada sudut boleh, bukan sekadar individu, boleh organisasi, boleh syarikat, boleh bank, tak ada masalah. Ustaz, bagaimana jika kita tak jamin orang tiba-tiba sampai surat mahkamah, surat saman? Adakah kita perlu bayar saman tu? Bagaimana orang boleh jadi penjamin sedangkan kita tak tahu? Ini dia ada isu ni bila mana kadang-kadang tu maklumat peribadi kita. Kan, sebab tu kena berhati-hati kita nak buang kertas ke, nak buang sampah ke apa ke kan, slip gaji, benda-benda macam tu kan. Memang kena berhati-hati, kena koyak dulu ke, kena apa ke. Jangan main buang-buang je kan. Sebab apa? Sampah tu nanti akan dibuka balik, akan tengok kok ada besi, ada apa, tengok cantik, ada slip gaji 3 bulan lah contoh kan. Jadi ada pula IC, photostat IC contoh, buat barang-barang lama kan. Jadi benda-benda macam tu memang kena perhatikan. Adakah wajib kita bayar? Sebenarnya dari sudut mahkamah kita boleh ataupun daripada perundangan kita boleh nafikan, kita boleh jelaskan perkara sebenar, memang kita tak pernah menjamin, tak ada persetujuan, tak ada apa dan sebagainya. Cuma daripada sudut tindakan perlu bayar ataupun tak, itu
iaitu daripada sudut perundangan menentukannya. Kan? Jadi benda-benda ni melibatkan kes mahkamah lah kan, isu-isu ni. Kan? Cuma kita kata bila dah sampai surat mahkamah, kena bayarlah. Sebab mahkamah faham, mahkamah beranggapan dengan persetujuan kita. Pada hakikat sebenarnya kita tak setuju. Ni benda-benda ni memang kena detail daripada prosedur apa benda semua yang melibatkan isu-isu berkait dengan mahkamah. Okey. Banyaklah masa beli laptop dan phone isu tambah tahun waranti. Gharar. Okey. Baru tahu. Okey. Keluar dan terbuat masa dulu macam mana Ustaz? Tak tahu masa tu. Qad Maksudnya kita afallahu amma salam. Allah ampunkan benda yang kita tak tahulah masa lepas. Apa kita nak buat ni, beli handbag pun ada. Oh ni handbag mahal ni. Ni apa? LV. Kan? Apa tu? Apa lagi? Hummus. Benda lagi. Ingat saya tak tahu. Saya tahu benda ni. Okey, contohnya kan. So beli handbag, ya betul. Ada handbag tentu warranty, extended ya kalau apa dan sebagainya. Okey, benda-benda yang kita tak tahu pada waktu itu, moga-moga Allah ampunkanlah. Kan? Benda kita tak tahu pada waktu tu. Kan? Banyaklah benda-benda isu yang kadang isu muamalat kita tak tahu, maka dah tahu kita jangan buat kan dalam isu-isu yang terkait. Dan daripada sudut bagaimana nak cleansing ke apa, tak ada. Cara nak cleansing ke apa tu tak ada. Sebab kita kena membayar. Bukan orang bayar kat kita. Kita yang membayar. Jadi takkan nak kena cleansing, nak kena keluar duit lagi. Jadi kita kata tak ada. Cuma istighfar, taubat dan mudah-mudahan Allah ampunkan benda yang kita tak tahu. InsyaAllah. Okay. Subjektif ya khiyar kategori 2. Selalu tengok ada kelas yang tawarkan 30 day money back guarantee. Kalau tak puas hati dengan kelas tersebut, jadi dapat full refund. Termasuk. Ya. Okay, termasuk. Kelas-kelas marketing, kelas-kelas apa tertentu, kelas mengaji pun ada. Dan berbagai lagi. Okay? So maksudnya ada 30 hari tak puas hati, ataupun mungkin satu dia punya video, mungkin dia sekali dengan video. Mungkin dia punya kelas tu, contohnya kalau bayar sekian-sekian, dapat satu hadiah kelas seminar dia dan ada 30 siri video contohnya kan. Hadiah seminar okey, tapi video sound tak jelas, apa-apa benda semua dan sebagainya kan. Mungkin kita tak puas hati daripada sudut tu, maka tidak jadi masalah untuk pakai money back guarantee inilah tentang isu ni. Okey. Tak akan ada takaful sebab okey. iPhone pada extended warranty, so tak boleh beli extended warranty. Selalu back mahal. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Ustaz, tentang warranty tu kan Ustaz. Okay. Pemahaman tadi Ustaz kata kalau dia termasuk dengan harga barang, maksudnya dibolehkan. Ya, Kalau ya. ada dua pilihan, contohnya kalau satu harga ni, kalau 3 tahun warranty, ialah sekian-sekian. So, contoh 1,000. Satu lagi dia bagi pilihan, tambah dengan 5 tahun dapat harga 2,000 contohnya. Itu dikira termasuk dalam harga barang ataupun tu dikira extended juga sebab daripada 3 tahun ada option dan 5 tahun ada option juga Ustaz. Okey, gini dia kena faham minimum warranty dengan bayaran benda tu. Contohnya, katalah iPhone harga RM7,000 tambah RM50. Contoh je lah ni saya buat, tambah RM50 untuk 2 tahun warranty tu lah. Okey, so maksudnya di situ dia kepilkan sekali. 2 tahun tu memang semua package akan dapat 2 tahun. Maksudnya mana-mana iPhone beli akan dapat 2 tahun tapi kena tambah RM50 contohnya. Dia ada 3 kategori sebenarnya. Satu, setahun warranty, beli phone je, tak ada tambah apa-apa. 2 tahun mungkin kena tambah sikit sebab tambah setahun kena tambah RM50 kan. Tapi sekali lah. Tapi ini package yang biasa. Tapi untuk awak tambah 5 tahun, untuk awak tambah 7 tahun, ni harga dia. Yang ni harga dia tu masalah. Yang tu tak dibenarkan. Tapi yang tadi tu maksud yang dua situasi dia memang dah ada dalam warranty, tak ada masalah, tapi kena tambah RM50 sebab kita beli warranty tu kerana dia nampak macam extend tapi itu package umum yang ada. Package yang memang ada 2 tahun maksimum. Tapi kalau nak tambah, dia ada 5 tahun ada berapa, kena tambah lebih lagi. Kan? Yang nak tambah tu extended tu problem. Tapi kalau setakat hanya dia sekali dengan tadi tu, yang tu tidak jadi masalah daripada sudut hukum kerana kita dah package sekali. Sebab apa? Tak ada masalah. Sebab kerana kita kena tambah pun sikit je, satu. Yang kedua adalah kerana kita beli phone itu. Bukan kita beli warranty tu. Maksudnya kita beli phone tu tujuan utama memang kita beli phone. Tujuan utama kita beli blender. Tujuan utama kita beli ni. Tapi kena tambah sikit RM50 untuk dapatkan 2 tahun standard warranty. Standard bukan yang kena tambah extend. Yang extend tu problem sebab dia harga suku. Harga berbeza. Harga lain daripada termasuk yang harga asal barang dengan warranty yang sedia ada tadi tu. Di situ dia punya beza dia tu lah. Okey. Ustaz, masa beli kereta memang kena beli insurans. Kalau kita beli juga insurans untuk banjir tu dibolehkan ke? Boleh. Tapi bukan insurans lah. Takaful. Kita add on.
Untuk mungkin puan-puan tak tahu kan, jangan guna bijak, tak berapa bijak. Okey. Sebab apa? Satu mahal, lepas tu ada problem berbagai isu. Lepas tu mahal lah. Okey. Tuan-tuan pergi puan-puan pergi terus, ni kan, untuk beli insurans ni, beli terus dekat website dia, dapat diskaun 10%. Pergi terus dekat Oh. website dia. Contohnya nak beli Takaful Malaysia. Ni semua Takaful Malaysia, Tika Takaful. Kalau kita tak pandai, Google je. Google macam mana cara nak beli melalui website. Contoh kalau kita beli dekat luar harga, katalah contohnya untuk 3.0 cc, mungkin kita akan dapat 2,000 ke contohnya kan. Tapi dekat tu berdapat 1,600, 1,400 dan sebagainya. Lepas habis tu, puan-puan pergi kat MyEG, daftar MyEG, beli Roadtech dalam tu. Kan? Kalau dah bajet tak apa-apa nak banyak guys tu, boleh beli 6 bulan pun. Boleh beli 6 bulan je. Tak payah beli setahun. Jadi kos tu saya kira-kira, saya dah buat banyak kali motor saya buat, kereta saya buat sendiri je. Dia punya kos tu untuk salah satu tu 4,500 jimat tau. 4 kali 500 jimat. Paling minimum pun 300 jimat. Kan? Daripada kita beli kat luar pakai je, memanglah dia orang pun perlukan untung juga kan. Ada fee juga. Tapi kalau kita buat sendiri tak sampai 10 minit pun buat sendiri kan. Pergi kat website Takaful, Etika ke apa semua, kita beli dan boleh add-on banjir 100 kena bayar. Add-on personal accident RM50 kena bayar. Nanti personal accident tu dapat 50 cover. Benda-benda macam tu lah. Sebab zaman-zaman kita tak berapa nak ada duit ni, benda-benda macam tu membantu. Kalau beli Takaful secara bulanan, personal accident kena bayar 150 bulanan. Banyak kena bayar. Ni ejen Takaful tak suka lah. Tapi saya suka camping kan. Sama juga kita nak buat air lindung. Air lindung KBSP tu, pergi lah kan. 200 tahun, siapa tak nak, murah tu. Kan dia ada Pro BSN Takaful, bayar 200 ataupun sebenarnya 90 lebih je ringgit, kita dapat cover sakit kritikal ke apa, nanti dalam ward ke apa, warded ke apa, dapat 50,000, dapat 100,000 untuk cover pembedahan ke apa. Okey lah. Kan itu kemudahan yang ada, yang kerajaan pun bagi yang kita ni. Tapi sebab kita tak tahu, kita beli yang dekat luar, jumpa ejen Takaful. Kan? Jadi bukanlah salah, tapi kita kena bayar mahal. Bukan bayar, maksud kena menyumbang mahal. Kan itu RM100 setahun. Sebulan berapa? RM12. Tak sampai pun kan. Kan? Jadi murah. Kan? Jadi itulah benda-benda tu kena tengok. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi Takaful bukan insurans. Kita tengok Takaful tu, masuklah add-on cermin ke, add-on banjir ke, isu-isu bencana alam ke apa, boleh add-on. Okey. Windscreen warranty, boleh, buat dia juga. Okey. Kita selalu bagi kerja pada ejen untuk buat kerja. Betul lah tu, sebab bagus sebenarnya, dia pun cari rezeki yang halal, tak ada masalah, tu upah dia. Tapi sebenarnya kita boleh buat sendiri. Jimat 300-400 kan. Jadi benda yang kita boleh buat sendiri, kita buat je lah ringkas. Kalau tak boleh, suruh anak kita buat. Kan, suruh dia cari macam mana cara nak buat tu, beli terus dekat tu kan. Boleh, tak ada masalah. Ada menipu, tak ada menipu. Kan, boleh simpan dokumen dia, ada PDF dia, ada apa semua tu, tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, tadi Ustaz kata untuk bank kita boleh bayar fees kan untuk dapatkan dia punya guarantee dia. Kalau kita buat untuk individu, kira apa, rasuah ke apa Ustaz? Boleh ke? Tak, itu sebagai perkhidmatan kita lah kalau kita nak kenakan. Cumanya di peringkat bank ni dia ada pula penelitian dia. Kan dia kena tengok berapa minimum, berapa maksimum. Kan takut kita letak harga maksimum kan. Ataupun kita syaratkan nanti awak dapat bersena tu bagi saya 5,000, contoh 3,000. Yang tu kan, bimbang benda-benda macam tu lah. Sebab dia jadi dah bercampur akad tu. Tadi akad kita garanti, lepas tu akad dia pula kena hibah dekat kita. Dia jadi dulu bercampur-campur macam tu lah. Jadi kalau nak buat secara individu tu, dia kena teliti sikit apa sebenarnya yang berlaku, apa keadaan dia, apa kita kata dari sudut konsep itu sendiri. Kan? Tapi bank tu dia dah panel syariah apa semua dan sebagainya. Okey. Ada soalan lain? Soalan sahabat-sahabat, silakan. Okey, ada 2-3 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekiranya kita penjamin tu pada asalnya kan volunteer Ustaz kata tadi kan. Okey. Sekiranya kita secara sukarela nak bagi dia sedikit imbuhan lah sebagai penjamin di awal permulaan nak buat akad tu, bagaimana hukumnya? Boleh, tapi bukan asalnya bukan disyaratkan, bukan syarat kita nak bagi dia dan bukan disyaratkan kena bagi dia. Just kita volunteer je kerana dia membantu kita apa semua kan. Dia bukan isu hutang nak bertambah ke apa tak, dia isu kita menjamin je. Jadi di atas volunteer kita hibah ataupun kita bagi hadiah kat dia, tidak jadi masalah. Dia bukan rasuah lah. Okay, dia bukan rasuah. Ialah adik-adik kita kan, saudara mara kita, dia tak ada kaitan dengan rasuah ataupun kawan-kawan kita. Okay. Wallahualam. Ada lagi ke soalan sahabat-sahabat? Ustaz, orang yang tak nak bayar, maksudnya kan kita apa tu?
kepada yang menjaminkan kepada pelipah, tetapi kan kita dah diambil tindakan. Okey, sebentar tu selesai kan, tapi orang yang tak nak bayar tu, apa ke agaknya, maksudnya kesan-kesan pada dia lah kan, dia macam mengelak bayar dan lari daripada amanah dia, daripada tanggungjawab dia. Dan kita nampak dia hidup dia macam okey lah kan, macam small and everything. Tapi dari segi hukum tu Ustaz kan, orang macam tu kan mengelak dan menyusahkan orang lain tu macam mana Ustaz? Okey. Satu hukum, satu lagi perundangan. Cuma perundangan ni dia makan modal sikit lah. Sebenarnya dia ada amount tertentu. Kalau orang tu tak bayar, kita boleh LOD kan dia. Kan? Kita boleh ambil tindakan mahkamah. Dia ada jumlah dia. Saya ingat apa, 20,000 ke atas ke? Adalah berapa start amount tu. Tapi kalau 5,000 tak berbaloi dengan kos mahkamah, kos peguam apa semua tu. Kan? Tapi secara umum kita kata sudut hukum ada hak kita kat situ. Ada hak kita sebab dia tu culas, dia tu tak nak bayar apa semua, bukan dia tak mampu kan, tengok okey just move everything semua kan, tapi dia tak nak bayar, dia pergi lari ke apa dan sebagainya. Jadi dekat situ dari sudut perundangan boleh, tapi itulah saya sebut tadi, masalahnya nak ambil tindakan tu adik kita kan, saudara kita, sahabat kita. Jadi benda-benda macam itulah, sebab tu daripada awal lagi tu kita dah timbang tara secukupnya sebelum menjadi penjamin. Itu satu. Daripada sudut hukum sama seperti orang yang berhutang lari daripada hutang. Kan, banyaklah daripada sudut tu dalil-dalil yang menunjukkan dalam hadis Nabi sebut walaki as-sayyi'at wal hasanat kan, dekat akhirat nanti kita tuntut. Cuma itulah isu-isu akhirat ni kita kadang-kadang tak nak isu tuntut hutang dekat akhirat, tapi sebenarnya tu hak kita kan, pahala pun semua tu boleh tuntut dekat akhirat kan, sebab benda tu kira bicara dekat mahsyar. Tapi kita tak nak benda yang macam tu berlaku, walaupun dari sudut dalilnya boleh, maksudnya daripada sudut perpindahan pahala, transfer kredit pahala kan dan sebagainya, ada benda tu banyak dalam dalil sebut, dalam hadis-hadis yang sahih. Cumanya kita tak nak sampai benda tu berlaku. Maka bagaimana kalau satu orang dia nak isqat? Isqat ni maksud dia gugurkan dia punya tanggungjawab dia kan, ataupun isqat lah, ataupun dalam istilah ibrak, isqat lah. Isqat ni maksudnya batal turun kan, patutnya dia ni kena bayar 10,000 dekat saya sebab saya bayar habiskan hutang dia lari dia pun benda semua, adik kita, akak kita, saudara kita, sahabat kita. Tapi dengan sebab saya gugurkan dia, itu atas kita lah, memang banyaklah pahala kita dapat kan. Cumanya kita kata ada orang nak tuntut dekat akhirat, ada orang nak gugurkan, ada orang nak ambil tindakan mahkamah. Hak tu semua boleh. Dari sudut hukum tak ada kira berdosa ke apa, itu semua hak-hak dia kan. Tapi bukan kita nak kata zalimnya dia sampai tuntut dekat mahsyar lah contoh kan. Tak, itu memang dalam sudut hukum itu memang ada. Dari sudut hadis tu memang benda tu memang boleh berlaku kan. Itulah daripada sudut perundangan dan juga daripada sudut hukum dia. Wallah alam. Ustaz, kalau kita mengelakkan daripada kesukaran kita di mahsyar nanti, kalau kita nak berpandang dia dan kita mengharapkan, kalau kita maafkan dia tu macam tu Ustaz. Kalau Boleh kita jadi. Boleh jadi dia sebenarnya bukan kita yang sesak, dia yang sesak kan. Dia yang sesak kerana dia tak membayar hutang, kita tak ada masalah, kita dapat pahala lebih, tu je kan. Cuma kalau kita awal-awal kan tu tak nak ada benda-benda yang menyukarkan dengan mahsyar dengan apa semua tu, itu lebih baiklah untuk kita isqat. Isqat tu maksud gugurkan tanggungjawab dia daripada membayar kepada kita. Wallahualam. Perlukah kita lafazkan atau kita beritahu pada orang lain ke iskat kita tu? Tak perlu. Sebab syaratnya pada hutang tu pada asalnya tak perlu untuk dia bagi tahu pada dia, tak disyaratkan pun kan. Tiba-tiba dia bayar, kita niat memang nak tu kan. Tiba-tiba dia bayar, daripada sudut tu kita boleh untuk sedekahkan sebab kita dah gugurkan hak kita, maka kita sedekahkan dapat pula lagi pahala yang lain, macam itulah. Okey. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz. Penjelasan yang banyak yang kita dapat pagi ni kan, dengan standard warranty tu kan, memang diamalkan sentiasa memang benda tu berlaku ya Ustaz. Jadi alhamdulillah, tak sangka pula ni Allah bagi kita reminder kan Kak Zee. Fini kan benda tu sentiasa berlaku. Jadi yang gharar tu sebenarnya kita dah buat, sebenarnya banyak benda kita buat Ustaz. Tapi alhamdulillah pagi ni Ustaz sampaikan ilmu Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pagi ni, dan kita engkau kita atas berkafaran surah Al-As. Subhanallah bihamdihi syada la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, sahabat-sahabat semua atas kepada pagi ini. Alhamdulillah, kita sesungguhnya orang kata alhamdulillah, syukurnya kita ni yang Allah bagi peringatan melalui dengan benda tu biasa kita buat kan, standard yang gharar tu, perkara tu standard warranty tu memang kita sentiasa buat, sentiasa di offer kat kita bila berjual beli kan, kita bermuamalah kan. Jadi benda tak betul, betul tiada istilah semacam tu sebenarnya dalam perundang Islam kan. Jadi terima kasih sebanyak-banyak Ustaz atas ilmu sampaikan pagi ini. Kita sangat bersyukur, mudah-mudahan Allah pelihara kita dari melakukan dosa-dosa yang tak sedar lah kan dalam muamalat. Saya cakap dah memang muamalat ni banyak benda kita tak sedar.
banyak benda kita tak sedar. Benda ni berlaku bukan judi tu. Benda tu kita tak tahu benda tu sebenarnya judi lah. Tapi kita buat benda biasa je, benda tu berlaku diri kita kan. So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah pada esok pagi dengan sesi Ustaz Anam pula. Dengan itu, saya angkat sesi lepas kita nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ustaz. Terima kasih Syida. Terima kasih Syida. Terima kasih Terima kasih Ustaz. sama-sama. Rizal dah pergi ya? Senyap dah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.